Boleh ke belum? Ada satu lagi. Okay, so saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Boleh ke ucap selamat raya? Sebab kita jumpa last tu Ramadan kan, dan saya rasa masa perpisahan yang lama tu berpotensi membuat momentum kita tu low balik lah kan. Maksudnya kita pun dah tak berapa nak ingat apa yang terakhir. Bukan puan-puan sajalah, saya sendiri pun antara yang mencabar bila mengajar ni adalah kita sendiri nak ingat macam mana mood dan mode kita yang terakhir ketika kita bertemu tu, supaya momentum tu dapat diteruskan lah. Dan yang terakhir kita bincang tentang sejarah Syiah, bagaimana susur galur kemunculan fraction yang agak dominan dalam sejarah Islam ini. Dan saya rasa beruntung kerana kita dapat berbincang itu dalam ruang ini. Saya pernah cuba menceritakan itu dalam kuliah Maghrib, tapi saya sendiri rasa tak syok. Maksudnya saya rasa macam betul ke ni, sebab itu ruang yang sangat terkejar-kejar kan, kuliah Maghrib, dan banyak terpaksa cut di sana sini, dan saya tak pasti apakah orang-orang di hadapan saya itu dapat grab maklumat yang sampai kepada mereka, kerana soalan pun biasa tak ada kan kuliah Maghrib. Orang tak nak bertanya sangat. Tapi ini satu ruang yang saya rasa pengalaman yang sangat berharga lah. Saya rasa ada orang yang betul-betul dapat manfaatkan perkongsian berkaitan dengan topik yang sangat mencabar ni, berkaitan dengan zaman fitnah. Kadang-kadang orang refuse untuk kongsikan, dan ada juga maksudnya mereka punya hujah tu adalah valid jugalah hujah mereka, kerana ini isu yang akan membuka aib para sahabat, membuka kisah fitnah yang berlaku antara sahabat. Dan soalan-soalan yang muncul daripada soalan puan-puan pun menandakan itulah. Sebab kita cuba bincang perkara yang tak mudah untuk dibincangkan. Maka soalan-soalan itu muncul, kita faham dari mana asal usulnya, kerana kompleksiti cerita yang kita sampaikan ini. Dan ada juga ulama yang memberikan nasihat supaya jangan dibuka lagi cerita tentang zaman fitnah ni. Tapi saya berpegang dengan beberapa pandangan guru-guru saya sendiri, bahawa zaman fitnah ni oleh kerana dia sejarah, dan sejarah itu berlaku atas satu sunnatullah yang telah Allah tetapkan atas muka bumi ni, dan cerita itu diriwayatkan, kalau bukan kita yang menceritakan, orang lain akan menceritakan bagi pihak kita. Dan oleh kerana ini isu yang sangat kritikal untuk umat Islam faham, memang perlu untuk ditelusuri cerita ini dan difahami dari sudut kesahihannya satu perkara lah. Dari sudut apa yang kita boleh belajar daripada cerita ni, dari sudut analisisnya, itu pun adalah perkara yang sangat mustahak untuk kita bincangkan. Dan saya rasa walaupun cerita ni mencabar, tapi saya sentiasa rasa ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kita menyelamatkan umat ni daripada zaman demi zaman. Sebab umat ini dirosakkan oleh tragedi-tragedi ini. Inilah tragedi yang telah memunculkan Syiah, dan ada satu lagi sebenarnya yang muncul yang saya tak cerita lagi, iaitu Khawarij. Ini tak tahulah kalau kita nak masuk cerita Khawarij juga kan. Tapi Khawarij ini satu lagi fraction yang dia muncul bukan secara jamaah tu. Kalau macam Syiah ni memang dia ada satu cerita panjang yang berketurunan sama semua tu lah kan. Tapi Khawarij ni dia adalah satu fikrah, satu pemikiran yang muncul di tengah krisis. Dan ia muncul sampai ke hari ini. Kalau kita boleh merujuk kepada isu ISIS ke, ataupun mana-mana orang yang ekstrim yang menggunakan topeng agama untuk membunuh orang, untuk membuat tindakan-tindakan yang
kasar atas nama agama. Mereka mewarisi satu fikrah yang telah dimulakan sejak zaman Nabi SAW lagi, bila ada seorang yang namanya Zuljaushan, dia bertemu dengan Nabi SAW selepas Nabi agihkan ghanimah dalam perang Hunain. Dia kata pada Nabi SAW, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, guna nama Muhammad lagi, bukan Rasulullah. I'dil, adillah. Meminta Nabi untuk bersikap adil. Dan Nabi, kadang-kadang bila pertama kali jumpa hadis tu, kita rasa macam pelik. Kenapa Nabi nak marah? Tapi kita kena tahu, kenapa Nabi kena marah? Sebab kalau Nabi tak marah, apa yang diucapkan oleh Zuljaushan itu berpotensi untuk dilakukan lagi oleh orang lain. Dan orang lain akan anggap itu perkara yang valid. Bagaimana kamu boleh mempersoalkan seorang Nabi itu dalam panggilan nama Muhammad, kurang ajar, dan juga dalam masa yang sama, kamu minta dia untuk adil, siapa lagi nak adil? Itu jawapan Nabi SAW. Kan? Kalau aku ni tidak adil, siapa lagi? Siapa lagi yang akan lebih adil daripada Nabi SAW? Bukan kerana ego Nabi, tapi dari sudut authority, kena faham kedudukan Nabi SAW. Kan? Dan ia muncul pada zaman-zaman akan datang, terutama zaman Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib pun dibunuh oleh Ibn Muljam daripada Khawarij juga. Golongan yang tak apa, nanti kita bincang Khawarij ni kalau ada masa. Cuma je nak cerita ekstremisme itu muncul pada zaman ini. Pecahan terbesar yang hari ini kita susah nak cakap dia ni adalah madhab dalam agama kita, iaitu Syiah, juga muncul kerana cerita ni. Sebab tu adalah mustahil untuk kita biarkan orang tidak tahu sejarah dan juga kefahaman yang benar terhadap cerita yang complicated kita cerita pada pertemuan yang lepas tu. So hari ini kita cuba tengok satu demi satu soalan yang ada. Kalau perempuan rasa ada soalan lanjutan pun tanya je lah. Dan ada masa berbaki, kita akan ceritakan tentang sahabiat yang selanjutnya, iaitu Halimah As-Sa'diyah. Nanti kalau kita sempat, insyaAllah dalam 40 minit terakhir atau 40 minit kita try untuk bincangkan. So kita terus kepada soalan kita. Soalan pertama, yang mengaku keturunan Nabi SAW hari ini, boleh percaya tak? Saya suka dengan soalan-soalan susah yang perempuan bagi kat saya. Tak pernah dapat soalan senang kan. Tapi soalan ni soalan yang penting lah, yang saya rasa dia akan membuatkan saya sendiri pun akan questions apa yang sebenarnya saya faham selama ni. Dan masa yang banyak yang antara pertemuan lepas dengan hari itu, banyak jugalah saya explore. Saya berjumpa dengan waris yang bergelar Said dan Sharifah di Malaysia. Saya tanya dengan mereka macam mana mereka boleh mengakui mereka keturunan Nabi SAW, apa susu galuhnya, apa kaitan kamu dengan Habaib, apa kaitan kamu dengan keluarga Al-Attas, Al-Jufri, As-Saqaf, ada macam-macam nama. Dan saya semakin berempati dan mungkin lebih merendah diri kepada kompleksiti isu ni, supaya kita faham bahawa sebenarnya para ulama bila mereka telah terlebih awal membincangkan tentang soal ni, dan ada sebab kenapa ini jadi satu isu yang besar. Dan kita dah ceritakan bagaimana Nabi SAW sangat memberikan nasihat kepada para sahabat untuk jaga keluarga Nabi. Dan inilah word yang menyebabkan isu ni menjadi isu yang besar. Dan bahkan ada satu fiqh khususlah kepada keluarga Nabi SAW, iaitu mereka ni ada satu agihan ekonomi yang khusus untuk keluarga Nabi SAW, iaitu khumus, 1/5 daripada ghanimah itu memang haknya adalah pada keluarga Nabi SAW. Sebab itu jadi isu, dia ada berkaitan dengan fiqh. Dan keluarga Nabi juga, Nabi larang untuk terima zakat dan sedekah lah, kedua-duanya sekali, Nabi larang. So dia ada isu fiqh dekat situ, ada isu akidah juga, sebab kita memuliakan keluarga Nabi SAW tidak ada sebab melainkan kerana Nabi minta kita muliakan mereka, jaga mereka. Dan sebab itu dia menjadi satu isu yang besar lah. So kita perkenalan sikit, dan ini berdasarkan apa yang selama ni saya ketahui dan beberapa carian saya berbincang dengan beberapa orang, dari mana kemunculan keturunan Nabi SAW pada hari ini. Dan Malaysia ni kita terkenal dengan macam-macam gelaran yang diberikan kepada keturunan Nabi. Biasanya Said, sebenarnya Sayyid lah kan, Sayyid ataupun Syarif, dan untuk perempuan kita digelar Syarifah. Saya jarang jumpa orang gelar perempuan keturunan Nabi SAW di Malaysia ni dengan gelaran Sayyidah. Kalau ada dalam kalangan pendengar yang berasal daripada keturunan tersebut, boleh kongsikan lah.
Bahkan mereka ni ada satu persatuan kalau di Malaysia. Apa nama persatuan dia? Persatuan Kebajikan Syarif dan Syarifah Malaysia. Mereka ada badan kebajikan mereka sendiri. Dan penaungnya adalah Raja Perlis sendiri. Raja Perlis ni dia apa? Keturunan Alawi lah. Keturunan Banu Alawi ataupun kadang-kadang kita dengar dengan nama Ba'alawi. Mereka namakan Ba'alawi tapi sebenarnya merujuk kepada Bani Alawi. Alawi tu apa? Alawi ni Ali ya. Ali bin Abi Talib. Itulah asal-usul nama tu, Bani Alawi. Dan kalau di Timur Tengah, jarang tahu kita jumpa orang yang menamakan gelar Sayyid ataupun Syarif, Syarifah kepada keturunan yang mendakwa diri mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan yang uniknya mereka ini lebih terkenal sebagai keluarga syarif. Walaupun tak ada gelaran tu, tapi mereka ni daripada Alu Syarif. Dan antara yang paling popular tempat saya belajar dulu lah, Raja Jordan tu daripada keturunan syarif ni lah. Sebab tu nama kerajaan Jordan Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Kerajaan Jordan Hashimi, merujuk kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Hashimiyah kan. Dan of course bila sebut tentang Syiah, Syiah pun ada dakwaan-dakwaan yang tersendirilah tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini antara 3 branch yang paling popular lah. Of course sebenarnya sangat banyak dan tak terkira dia punya pecahan tu, tapi secara umumnya biasanya orang akan merujuk kepada 3 fraction inilah bila sebut tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi soalannya kena tak tadi? Boleh percaya ke tak? Okey, itu soalannya, boleh percaya ke tak? Nanti ada soalan lain yang lebih kurang macam ni, saya takut nanti puan-puan tolong susun maklumat tu lah elok-elok. Kan kita cerita dulu tentang mereka yang mendakwa-dakwi bahawa mereka keturunan Nabi. Baik. Syiah, okey, Syiah dah cerita tadi. Syiah ni rasa tak perlu masuk panjang. Kerana mereka antara yang paling popular, mereka mendakwa ada 12 imam daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana Nabi pun ada ada kuasa sebagai pemimpin dan ada kuasa sebagai nabi. Dan mereka mendakwa imam-imam mereka pun lebih kurang itulah, dia ada kuasa kepimpinan dan ada kuasa untuk tasyri', untuk melaksanakan ataupun menurunkan wahyu yang baru tu. Okay. So itu Syiah punya problem lah yang paling besar sekali bila mereka dakwa ada satu sumber pensyariatan yang baru pula selain daripada apa yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ini dan mereka self claim lah. Cuma jarang sebenarnya Syiah ni kalau kita ikut kerajaan-kerajaan Syiah yang ada. Okay. Mereka mendakwa dengan nama macam-macam, Fatimiyah, Idrisiyah, macam-macam nama yang merujuk kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safawiyah ke apa. Ini kerajaan-kerajaan Syiah sepanjang zaman lah. Tapi mereka agak tidak konsisten lah melantik kepimpinan tu, kepimpinan eksekutif negara tu daripada keturunan Nabi. Yang mereka lantik keturunan Nabi tu adalah imam mereka. So ini complicated sikit tentang Syiah. Mereka lantik imam mereka tu keturunan Nabi. Tapi tak semestinya raja ke khalifah tu ataupun amir mereka itu daripada keturunan Nabi SAW. Syiah tolak tepi hijab. Cuma nak cerita itu adalah salah satu grup lah yang dakwa ada keturunan Nabi SAW. Yang dua ni yang paling besar ni kita akan tengok untuk jawab soalan pertama ni. Kalau saya tak tahu sejauh mana nak bawa puan-puan untuk menelusuri sejarah Islam kita, tapi kalau kita cerita tentang kejatuhan Osmaniyah, kita tidak akan lupa kisah revolusi Arab ke atas Osmaniyah. Revolusi Arab ke atas Osmaniyah yang berlaku pada 1917. Dan kalau puan-puan ada masa bolehlah Google. Dia benderanya lebih kurang sama macam bendera Palestin, tapi dia terbalik sikit warna dia. Kalau tengok negara-negara Arab sekarang bendera lebih kurang tu, mereka ada latar belakang sejarah yang lebih kurang sama lah. Dan mereka ini digelar sebagai Syarif Makkah. Dan mereka memang keturunan Nabi SAW yang sampai ke kurun ke-20 masih lagi berkhidmat untuk menguruskan Baitullahil Haram sampai ke hari ini. Bahkan keturunan Syarif ini masih lagi menjaga Telaga Zamzamnya, menjaga Kaabahnya sampai ke hari ini. Itu dakwaan yang ada lah. Saya tak jumpa maklumat tu dekat web, dekat Saudi ke apa, daripada kementerian punya web, saya tak tahu kat mana nak cek. Tapi setakat yang diceritakan, mereka masih lagi menguruskan Masjidil Haram, cuma mereka bukan lagi menteri ataupun raja dekat Arab Saudi lah kan.
So mereka ini adalah golongan yang merupakan kepimpinan di Mekah yang telah dipengaruhi oleh ejen British yang namanya Lawrence of Arabia. Ni nama yang besar, yang popular juga, yang telah mempengaruhi Syarif di Mekah ni untuk berevolusi, untuk membuat satu revolusi ke atas Osmaniyah. Ini sedih sejarah Islam kita. Segala kejatuhan yang berlaku tu, dia panggil apa? Dia macam adu domba lah antara Lawrence duk beradu domba dengan apa nama ni, Syarif di Mekah, dan dia juga buat perjanjian dengan orang Yahudi. Dia juga apa nama ni, of course semua ketika itu nak jatuhkan Osmaniyah sebab dalam Perang Dunia Pertama kan. Dan ketika itulah akhirnya Osmaniyah ni bila dia turun ke selatan, dia ingat dia nak jumpa British. Rupanya dia bertemu dengan pasukan yang datang daripada Hijaz yang diketuai oleh para Syarif Mekah ni. Dan akhirnya Osmaniyah jatuh. Dan janji Lawrence of Arabia ketika itu, dia berjanji untuk memberikan wilayah-wilayah Arab ni dipecah-pecahkan, diberi kepada keturunan Syarif. Sebab tu Jordan, salah seorang daripada waris Syarif ni, satu-satunya masih kekal lah, iaitu Raja Jordan yang sekarang ni. Abdullah Al-Thani. Ya ke Al-Thani? Ya, rasa Abdullah kedua sekarang ni, Raja Jordan. Abdullah bin Hussein Al-Thani. Dialah saki-baki satu-satunya waris Syarif Mekah yang masih berkuasa sampai ke hari ini. Ya, mereka ni asal daripada satu empayar besar, tapi dia tak dominan sangat. Naik Osmaniyah, maka mereka pun jadi tersisih. Sebab tu mereka rasa mana patut khilafah Islamiah ini dipimpin oleh orang bukan Arab, bukan daripada keturunan Nabi. Maka mereka angkat nama Syarif Mekah sebab mereka keturunan Nabi SAW. So hari ini yang berbaki adalah Raja Jordan saja. Waktu awal selepas kejatuhan Osmaniyah, sebenarnya Syria pun dia ada Raja Hashimi dia. Of course Arab Saudi ni adalah Banu Saud yang hari ni lah, dia bukan keturunan Nabi pun, tapi asalnya di Arab Saudi itu sendiri pun ada satu raja yang berketurunan Syarif Mekah ini, dan juga di Jordan sampai sekarang masih ada. Iraq pun sama, antara yang diagih-agihkan kepada anak-anak Syarif Mekah. Tapi akhirnya of course bila perang berlangsung, revolusi pun berlaku, orang bergaduh nak tentukan siapa pemimpin, akhirnya yang berbaki sampai ke hari ini adalah Raja Jordan saja. Dan Syarif ini biasanya keturunan yang banyak merujuk kepada kawasan Hijaz, tanah Hijaz dan Syam. Okay. Dan itulah cerita yang kita sebut tentang Syarif. Budaya terhadap keturunan Nabi di Hijaz dengan Syam, maksudnya Jordan, di Syria, budaya mereka terhadap keturunan Nabi beza dengan kita. Sebab saya tengok di belah kita ni, kita banyak of course bila sebut tentang Bani Alawi nanti kita akan masuk cerita tentang alam Melayu, sebab kita banyak berkenalan dengan keturunan Nabi di melalui jalur Bani Alawi ni. Kita tak kenal sebenarnya, tak terlalu tersentuh atau terpengaruh ataupun ada interaction dengan Syarif Mekah, keturunan Syarif Mekah ni di alam Melayu. Sebab itu budaya dengan keturunan Nabi di Jordan ni beza dengan Malaysia. Saya rasa balik Malaysia lagi banyak majlis selawat. Kalau kat Jordan ni tak ada. Kalau kat Jordan ni majlis selawat tu dia macam small group lah. Dia bukan satu budaya yang macam kat Malaysia kita ada majlis selawat yang besar-besaran kan. Dan of course kat sana memang tak ada habaib lah, kecuali zaman sekarang sebab ni zaman yang global kan. Asal Jordan ni tak ada pun golongan habaib yang datang ke apa. Tapi hari ni dah ada lah. Habib yang datang ke sana, of course zaman dah berkembang dan kita dah semakin majmuk lah, boleh bercampur-campur. Dan asal usulnya kalau dekat Jordan ni tak ada pun semua benda tu, kerana memang mereka sudah ada raja yang keturunan Nabi pun. Dan saya ingat dulu waktu zaman belajar dulu dekat masjid tempat saya solat tu, bukan masjid universiti, ada masjid lain, Masjid Tal nama dia. Dia ada satu salasilah keturunan Raja Jordan sampai Nabi SAW. Memang ada satu senarai panjang tu. Dan mereka banggalah dengan benda tu kan, of course lah kan. Cuma keturunan Syarif Mekah ni dia lebih signifikan dengan siasah. Mereka punya signifikan itu pada kedudukan mereka di memegang tampuk kuasa tu. Itu berbeza dengan Banu Alawi nanti. Bani Alawi ni, okey, kita terus masuk kepada Bani Alawi ataupun Ba'alawi, ada macam-macam sebutan. Ba'alawi ataupun Bani Alawi ni, mereka ni pula berbeza dengan Syarif di Mekah, keturunan Nabi SAW di Mekah ini. Bani Alawi ni, dia adalah golongan yang sebenarnya lari daripada siasah. Iaitu orang yang dia punya nama yang paling besar adalah Ahmad Al-Muhajir nama dia.
Ahmad Al-Muhajir ini adalah seorang yang berasal daripada Baghdad sebenarnya. Pada zaman Abbasiyah tu macam-macam konflik berlaku dan Bani Alawi ataupun sebenarnya keturunan Nabi SAW tak ada tempat sangatlah dekat Abbasiyah. Abbasiyah ni walaupun dia bergaduh dengan Umayyah tapi dia banyak meneruskan siasah Bani Umayyah pun yang mereka ni agak anti kepada Kufah. Kufah ni lah Syiah. Maka sebab itulah dia macam automatik macam itulah kan, dia macam ada satu pemikiran yang agak binary, iaitu bila ini keturunan Nabi yang kita kena berjaga-jaga sikit. Mereka ada satu rasa sensitif sikit kepada keturunan Nabi SAW, bukan sebab benci ke apa, tapi sebab siasah. Mereka tak mahu lagi muncul apa-apa. Maka Ahmad Al-Muhajir ni kerana dia nak escape daripada suasana yang sangat tertekan tu, dia lari daripada Baghdad pergi ke Yaman. Dan Yaman ni sangat jauh daripada pusat negara ketika itu. Maka Ahmad Al-Muhajir ni ramai anak murid dia seorang alim dan melahirkan keturunan yang ramai, dan dari situlah bermulanya satu lagi jalur yang dia adalah keturunan Nabi SAW juga, dan di sinilah datangnya gelaran Bani Alawi daripada keturunan Ahmad Al-Muhajir ni. Dan mereka ni sebenarnya banyak dekat Yaman, dan oleh kerana Islam di alam Melayu ni memang dari segi sejarahnya berpunca daripada tanah Arab yang secara khusus daripada Yaman. Maka kita tak hairanlah kenapa di alam Melayu ni agak dekat dengan sejarah Banu Alawi itu sendiri. Dan kerana kita jauh daripada Abbasiyah, jauh daripada Banu Umayyah, jauh daripada Osmaniyah, kita tak banyak interact sangat dengan kerajaan Islam. Kerajaan, maksud kerajaan tu kerajaan lah. Yang ada kuasa, yang ada tentera semua tu. Walaupun kita ada banyak, yalah, Portugis datang ke tanah Melayu 1511. Kan? 1511 tu maksudnya tu zaman Osmaniyah tu. Kan? 1511 ni sudah masuk ke zaman awal Osmaniyah. So maksudnya adalah unik lah kita tak dapat supply bantuan daripada Osmaniyah kan. Dan sebab itu saya nak sebut bahawa kerana kita ni, kerana jauh sangat alam Melayu ni dengan pusat Khalifah Islam ketika itu, maka kita ni tidak banyak interaksi dengan kepimpinan kerajaan Khilafah Islamiyah. Tapi orang-orang awam akan banyak interact dengan alam Melayu. Terutamanya daripada Yaman ni lah. Kerana Yaman adalah tempat, di situ ada port, ada pelabuhan-pelabuhan yang pergi ke belah timur, pergi ke alam Melayu. Maka pedagang-pedagang daripada Yaman inilah yang bergerak ke alam Melayu, dan tidak hairan untuk kita sebut bahawa dalam kalangan mereka adalah daripada keturunan Banu Alawi. Dan di situlah datangnya hybrid, berkahwin dengan orang tempatan dan sebagainya, wujudlah keturunan-keturunan seperti Al-Jufrinya, Al-Attasnya, As-Saqafnya, yang ramai sangat di alam Melayu. Dan mereka ini bahkan dilantik menjadi mufti, dilantik menjadi syekh kerana keilmuan dan juga kedudukan mereka lah, sebab mereka keturunan Nabi SAW. Okey. Tapi ada satu saja versi siasah, iaitu Morocco. Versi siasah. Maksudnya apa? Ada juga, walaupun kita sebut tadi mereka ni lari daripada siasah, tapi ada juga versi Banu Alawi ni, tapi dia versi politik. Seperti di Morocco. Morocco hari ini dia punya kerajaan tu adalah kerajaan yang mewarisi Banu Alawi punya keturunan, yang ambil jalur politik lah untuk mereka bergerak. Sebab tu kalau perasan yang tahun lepas tu kan Hassan ni tu daripada Morocco kan, yang dakwa dia adalah cucu cicit Nabi SAW tu kan dia daripada Morocco. Dan Maghrib memang tempat ramai daripada Banu Alawi juga selain daripada Yaman. Sebab tu bila sebut tentang habaib ke apa, dia hybrid lah. Maksudnya sama ada datang daripada Morocco ke ataupun Yaman yang paling ramai sekali. Daripada Tarim kan, Hadramaut. Maghribi ni sebenarnya tak ramai, sebab yang lebih ramai itu adalah kepimpinan keluarga kerajaan Morocco itu sendiri yang sebenarnya keturunan Nabi. Yang orang-orang awam ni, sebab tu orang kritik Hassan ni itu betul ke keturunan Nabi. Bahkan ramai yang cakap dia tu scammer kan. Kalau ikut kawan-kawan Morocco cakap dia tu scammer lah. Sebab keluarga Nabi SAW Banu Alawi di Morocco ni lebih banyak terlibat dengan siasah, bukan sebagai orang awam. Sebab tu orang ramai sebut dia adalah scammer lah. So sekadar untuk kita tahu yang boleh percaya ke tak? Soalan tu kan, boleh percaya ke tak? Percaya ni dia kena tertakluk kepada apa? Kalau bila sebut tentang genealogi, keturunan, dia mesti ada bukti saintifik lah. Maksud saya bukti saintifik tu,
zaman dulu memanglah sangat bergantung kepada menghafal keturunan tu. Tapi ini setelah 1400 tahun sejak daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memerlukan satu bukti yang lebih daripada sekadar cakap-cakap, aku ni bin itu, bin ini, bin itu, bin ini. Sebab zaman itu sudah berlalu. Bukan kerana kita tak lagi percaya, tapi kepercayaan itu datang dengan bukti lah. Di zaman yang sudah ada kajian DNA dan sebagainya kan. Di zaman yang orang sudah ada macam-macam macam-macam cara yang lebih inovatif, yang lebih klinikal untuk mengetahui kamu ni keturunan mana, maka lebih baik ada satu endorsement lah daripada mana badan-badan yang sesuai untuk memberikan cop tu betul dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya, hari ni setakat saya semak tidak ada satu badan yang spesifik yang pantau benda ni. Dan saya faham juga kenapa benda tu wujud, kerana dah tak dah tak relevan untuk betul-betul memikirkan sangat tentang hak-hak syar'iyah keturunan ni. Saya kena boldkan perkataan tu ya. Hak-hak syar'iyah tu maksudnya apa? Maksudnya, adakah mereka dilarang lagi untuk mendapat zakat dan sedekah? Sebab tu ulama bincang. Isu ni isu yang sensitif sebab dia ada berkaitan dengan syariat itu juga. Sebab tu ulama bincang. Bila sebut tentang tak boleh bagi kepada mereka zakat atau sedekah, dia diikat dengan apa? Mereka ni tidak boleh, mereka ni ada hak khusus dalam harta ghanimah. Hari ni, mana ada mana-mana negara yang meletakkan satu enactment ataupun satu polisi bila harta negara tu 1/5 kena beri pada keturunan Nabi. Tak ada. So bila benda tu dah terangkat, macam mana kita nak letak satu syariat yang sebenarnya terikat dengan syariat yang lain? Dia macam kita nak kata apa kan? Macam mana nak salat kalau wuduk tak ada? Sebab wuduk itu sebahagian daripada ibadah solat itu sendiri. Sama juga dengan kita sebut tentang tak boleh bagi sedekah ataupun zakat. Maka ulama bincang, macam mana tak nak bagi sedekah dan zakat pada mereka sedangkan mereka ni tak ada sumber pendapatan yang diberi oleh negara sebagaimana zaman Nabi SAW dan para sahabat. So mereka sudah mula kurang perhatian kepada perkara tersebut sebab negara bangsa pada hari ini telah menghalang untuk melakukan pensyariatan tersebut. Sebab itulah perhatian itu dah semakin kurang dan kita tak jumpa mana-mana badan rasmi lah yang tukang beri cop ni. Yang ada adalah masing-masing self-claim. Self-claim tak semestinya salah. Self-claim tak semestinya salah. Tapi yang saya boleh sebut, masing-masing self-claim lah. Kami keturunan Nabi, kami daripada Banu Alawi, bahkan untuk beberapa tahun, keturunan Syarif itu sendiri pun ada macam-macam jalur dan ada yang komplain kamu bukan keturunan Nabi, yang ini cakap yang itu, yang ini cakap yang itu. Sama juga Banu Alawi. Ada yang cakap kamu sebenarnya bukan keturunan Nabi, ada yang cakap kamu bukan daripada Alawi, macam-macam. Mereka bukanlah pergaduhan tu sentiasa berlaku, tapi dakwa-dakwi itu sentiasa berlaku. Mendakwa orang itu bukan keturunan Nabi, sesama mereka sendiri. Dan kita faham kerana ini satu nama ataupun satu gelaran yang sangat laku, orang suka. Zaman sekarang mana-mana yang make money orang akan buat. Mana-mana yang boleh mendapatkan wang, mendapatkan kemuliaan segera. Dia paling senang kalau saya nak muliakan anak saya kan. Letak je semua nama anak letak nama Said kat depan. Said Abrar, Said Ahrar. So dia macam cara paling senang untuk buat orang, kamu keturunan Nabi ke? Tengok ayah tak ada Said kan. Saya pun boleh tukar nama saya kan. Sebab tidak ada peraturan kat Malaysia ni untuk JPN menghalang mana-mana orang nak namakan anak dia Said ataupun Syarifah. Sebab itu tidak dienactmentkan. So, dia satu benda yang sangat laku. Sebab tu kita faham kenapa muncul golongan-golongan yang entah daripada mana-mana, tahu-tahu dia namakan dirinya sebagai Habib, sebagai Said, sebagai Syarifah, sebagai turunan Nabi, sebagai Syarif. Dan benda tu sangat laku kerana itu menguntungkan dia. Sedangkan kalau kita fikir keturunan Nabi yang paling yang saya ada keyakinan sikit siapa tau? Raja Jordan. Sebab Raja Jordan ni dia memang direct daripada Syarif Mekah tu sebab dia dilantik pun politically sebab dia keturunan Syarif tu. Dan Syarif Mekah tu memang politically dia layak duduk kat situ sebab dia keturunan Nabi. Yang ni kurang sikit dia punya keraguan. Tapi Raja Jordan tak pernah lah buat majlis selawat dia. Sebab Raja Jordan ni kan isteri pun tak pakai tudung kan. Maksud saya dia bukanlah religious kan sebagaimana habaib yang kita kenal. Sebab tu dia agak
payah untuk menjawab soalan, betul ke mereka ni keturunan Nabi? Ya. Sebab tidak ada satu badan spesifik yang regulate perkara tersebut. Yang ada, saya pernah jumpa ada seorang Al-Jufri, dia bawa sebenarnya dari keturunan itu dia ada sesugar lalu dia sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang nak sahkan? Siapa nak regulate benda tu? Sebab di zaman yang ialah di zaman apa nama ni yang moden sekarang ni, masing-masing pun boleh mencipta apa saja sertifikat lah kan. PhD pun boleh bazulkan, apatah lagi keturunan Nabi kan. Maksudnya itu lagilah mampu untuk dicipta-cipta, aku daripada tu, aku daripada ni. Dan of course kita harapkan adalah jalan untuk mereka ni ada satu regulation untuk menjaga apa nama ni kesahihan keturunan ni. Sebab ada satu saja lagi perkara berbaki yang Nabi tinggalkan kepada kita, iaitu mahabbah, cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini adalah syariat untuk kita. Itu adalah satu perkara yang menandakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cinta keluarga Nabi. Sebab itu kita dan saya pun sangat harapkan mereka ni menjaga susu galur keturunan. Bukanlah tak boleh kahwin, itu isu lain. Tak boleh kahwin dengan orang bukan syarif syarifah kan. Itu benda yang di luar daripada persoalan ni lah. Tapi dengan maksud, janganlah kalau betul orang tu menipu, tolong bongkarkan. Supaya kita tidak mencintai seseorang. Sebab beza mahabbah, cinta orang sebab dia buat baik pada kita, itu pun satu pahala jugalah. Tapi cinta orang semata-mata sebab keturunan Nabi, itu cinta yang lain. So kalau orang tu tipu kita dan kita cinta pada dia, tapi rupanya dia tipu kita, kita harap kita cinta dia sebab dia keluarga Nabi lah, tapi rupanya dia tipu kita, maka bahkan dia akan membawa kita ke satu tempat yang berbeza lah, iaitu kita akhirnya telah mengagungkan manusia hanya semata-mata atas sebab-sebab yang sebenarnya tidak syar'i pun. Dan itu yang berbahaya, lebih-lebih lagi orang menggunakan gelaran ini untuk mendapat macam-macam perkara lah, kedudukan ke dan sebagainya. Dan lebih menyedihkan, kadang-kadang orang kita tak faham beza mahabbah dengan cinta seseorang. Tidak bermakna kita kena mengambil segalanya daripada dia. Cinta kepada seseorang tidak bermakna kita mengambil segala-galanya daripada dia. Kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta keluarga Syarif, keluarga Ba'lawi ni, dan kita mencintai juga imam-imam Syiah tu, keturunan Nabi juga. Imam tu tak mengaku pun Syiah dia Syiah. Imam-imam Syiah ni keturunan Nabi, tapi dia tak mengaku pun Syiah tu apa nama ni, dia tu percaya dengan akidah Syiah. Bahkan kalau kita ambil satu nama Imam Syiah, Ja'far As-Sadiq, ambil satu Ja'far As-Sadiq, Imam Syiah yang nombor 4 ke nombor 5. Ja'far As-Sadiq saya tak hafal lah kan, sebab saya bukan Syiah. So imam keempat, imam kelima dia, Ja'far As-Sadiq. Ada satu riwayat ni diceritakan apa? Ja'far As-Sadiq ni, dia pernah dapat satu kritikan oleh orang Syiah Kufah. Kenapa? Sebab dia bila sebut Abu Bakar, dia akan sebut As-Siddiq. Orang Syiah tak suka. Sebab dia kata Abu Bakar ni yang curi jawatan daripada Ali. Dan dia persoalkan Ja'far As-Sadiq, kenapa panggil Abu Bakar As-Siddiq? Jangan panggil dia As-Siddiq. Tapi Ja'far As-Sadiq sebut banyak kali, tak, dia benar-benar As-Siddiq. Kalau ada orang tak terima dia adalah As-Siddiq, aku tidak akan menerima dia selama-lamanya. Ini Ja'far As-Sadiq. Yang Syiah hari ini banyak merujuk dia sebagai imam. Padahal dia sebenarnya bukan percaya pada akidah Syiah pun. Syiah itu telah dirosakkan oleh generasi yang baru lah. So, tak apa, nanti kita akan sampai lagi tentang cerita tentang Imam Syiah ni. Yang penting, kita mencintai semuanya. Tapi, syarat mahabbah adalah apa? Kalau kita nak ambil ilmu daripada seseorang, kita nak ambil ilmu, itu adalah soal yang lain. Dia ada syarat lain. Cinta Ahlul Bait ni, keluarga Nabi, tidak bermakna kita terus nak ambil segala-galanya daripada dia. Bila kita nak ambil hadis daripada keluarga Nabi SAW, kena pastikan jalur sanadnya jelas. Syarat-syarat penerimaan riwayat itu dipenuhi. Bukan kerana dia keturunan Nabi, maka kita nak ambil tu daripada dia. Sama juga hari ini bila nak belajar fiqah, cari guru fiqah. Tak semesti dia keturunan Nabi ataupun tidak. Kita nak belajar apa saja, dia bergantung kepada indikator ataupun standard keilmuan untuk ilmu yang tertentu tersebut. Inilah satu lagi salah faham yang menyebabkan sangat bahaya kalau ada orang salah guna gelaran keturunan Nabi. Sebab dia tahu benda tu sangat laku. Hari ni, waktu masa hari tu, yang maaf saya sebut isu-isu semasa juga. Al-Hassani yang datang daripada Morocco tu kan. Sebab kawan Morocco saya ramai cakap dia tu scammer. Sebab dia buat banyak scam lah sebenarnya. So bila datang ke Malaysia, of course kita pun tak nak lagi kecoh-kecoh nanti mengganggu tenteraman awam pula kan. Semua orang tengah menyambut Hassani datang ke Malaysia.
Bahkan Habaib kat Malaysia pun, golongan Banu Alawi dekat Malaysia pun mengkritik Hassani tu. Dia tak setuju. Dia tak terima Hassani itu keturunan Nabi. Tapi orang-orang awam lah rasa macam seronok kan, sebab jumpa orang yang namanya Hassani kan, keturunan Nabi SAW. Apa saya nak sebut? Pada waktu yang sama ada seorang alim yang sangat alim daripada Morocco, tempat yang sama. Namanya Allah lupa, Said Kamali. Said Kamali. Saya kalau tengok video YouTube, saya tak pernah jumpa dia berdepan. Selama ni tengok video YouTube, itulah masa dia datang jumpa berdepan kan. Tapi Masya Allah, ilmunya dahsyat. Dia secara relatif umurnya muda lah. Sebab tu sedih, sebab apa? Orang pergi jumpa Hassani untuk dapat ilmu. Sedangkan kalaulah betul dia keturunan Nabi pun, dia ni tempat kita untuk mencintai dia kerana dia keluarga Nabi saja. Okay? Tapi untuk mengambil ilmu, kena cari orang yang paling berilmu sekali. Itulah cara kita belajar. Bukan kerana cinta kita kepada seseorang, terus kita nak ambil ilmu pada dia. Ilmu ni ada indikatornya. Bahkan ada orang kritik lagi, Hassani itu dia baca hadis dalam majlis dia, hadis maudhu'. So, itu masalahnya kan. Itu bahayanya kalau kita tak faham apa maksud mahabbah kita kepada seseorang. Kita cinta dia kerana Nabi cinta keluarga Nabi, tapi tidak bermakna kita akan mudah-mudah ambil ilmu tu secara secara bantai je, tak ada disiplin kan. Tetap kita kena disiplin pada ilmu. So saya harap soalan pertama ni dah jawab baru soalan pertama ni. Boleh percaya tak? Payah nak jawab, dan kita harapkan ada satu regulation yang paling yang best lah untuk menyelesaikan masalah. Saya tak tengok soalan apa dekat atas tu. Kalau rasa macam ada benda yang penting, Puan Syida tolong beritahu. Kalau benda yang boleh kumpul kat ujung, nanti kita kumpul kat ujung. Okay. Nombor 2, keluarga Nabi SAW hanya yang terdekat atau sampai bila-bila? Apa hadnya? Ni pun soalan yang susah. Sentiasa ada soalan susah. So, saya try buat diagram ni untuk saya sendiri faham lah. Sebenarnya macam mana nak faham benda ni. Okay. Kita dah cerita sebelum ni bahawa arahan untuk mencintai keluarga Nabi SAW itu sabit dalam hadis dan ayat Quran. Okay. Itu sabit, maksudnya confirm kita kena cinta mereka. Tapi mereka itu, iaitu Ahlul Bait ni, sampai mana? Apa hadnya? Sebab kalau ikut keluarga yang hari ni orang dakwa tu, sampai ke hari ni sampai ke 45 keturunan. Mereka masih mendakwa mereka adalah keturunan Nabi SAW. So macam mana? Apa hadnya? So kita bahagikan beberapa cara untuk memahami perkara itu. Kalau ikut umum lafaz Nabi SAW, memang tak ada had pun. Nabi tidak meletakkan had, maksudnya perkataan Nabi itu mahabbatu ahlul bait, cintai, kecintaan kepada keluarga Nabi SAW, tidak ada had pun. Maksudnya mana-mana sampai mana-mana keturunan lah. Cuma untuk memahami sesuatu perkataan yang Nabi sebut, kita kena faham ada beberapa disiplin dan juga SOP untuk faham apa yang Nabi bagi tahu dan apa yang Nas bagi tahu. Dari sudut lafaz Arab ni, saya rujuk beberapa kitab juga. Dari sudut lafaz Arab, Raghib Asfahani ada sebut. Dari sudut maksud Ahlul Bait itu sendiri, dia sebenarnya merujuk kepada suami, isteri dan anak. Itu saja. Itu yang paling basic sekali. Bila Nabi sebut keluarga Nabi, dia boleh dengan maksud yang paling minimum sekali, maksudnya adalah Nabi, isteri dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut lafaz Arabnya. Yang disebut dalam syarak pula, ini peringkat kedua pula, apa yang Nabi sebut dalam syarak. Maksudnya apa? Nabi pernah dalam hadis kisah yang kita sebut sebelum ni, Nabi masukkan Ali, Hasan, Husain dan Fatimah dalam Nabi punya jubah tu kan. Dan Nabi sebut ayat Quran yang Nabi bacakan tu tentang apa nama ni? Allahu Akbar. Allah lupa dah saya ayatnya. Kalau patah balik slide nanti bincang ayat itu pula kan. Tapi ada satu ayat yang merujuk kepada yutahhirukum tathhira. Allah nak sucikan kamu, iaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ali itu keluarga Nabi, Hasan dan Husain pun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa nas lain yang merujuk bahawa anak-anak Ja'far ibn Abi Talib, anak-anak Uqail ibn Abi Talib, semuanya adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. So itu yang sabit dalam nas pula. Walaupun dari sudut amalan budaya orang Arab tu, keluarga tu Nabi, isteri dan anak-anak saja, tapi dalam nas, dalam hadis Nabi, Nabi merujuk kepada beberapa orang di luar daripada 3 kelompok itu. Okay? Dan dalam masa yang sama, kita tengok dalam sirah, yang betul-betul diaplikasikan hanyalah yang ni saja, yang sempat bertemu dengan Nabi SAW dan yang sempat bertemu dengan Nabi dan para sahabat saja.
Selebihnya kita tak tahu. Saya cuba cari juga sebenarnya. Adakah pada zaman Uthmaniyah ke pada zaman Abbasiyah ke, mereka masih melakukan syariat-syariat khusus buat keluarga Nabi SAW? Saya sebenarnya gagal nak jumpa data tersebut. Atas kelemahan saya jugalah. Tapi yang betul-betul kita nampak melakukan benda itu adalah zaman Umar. Terutama zaman Umar dengan Uthman lah. Sebab zaman Ali dah konflik dah. Okay? Zaman Umar dengan Uthman, mereka masih lakukan benda itu. Sebab tu bila dapat harta ghanimah, mereka awal-awal lagi dah agihkan 1/5 tu, khumus untuk keluarga Nabi SAW. Tapi zaman selepas tu macam mana? Saya tak jumpa cerita. So dari sudut apa yang diaplikasikan tu nampaknya para sahabat berpada dengan generasi yang awal saja. Sebab kalau kita kira CV kan, sebenarnya terlalu ramai keluarga Nabi yang dah unknown dah. Sampai tak ditemui dah, sampai tak dikenali. Rupa-rupanya dia adalah keturunan Nabi SAW. Dan kita nampak ada satu jalur saja yang masih dominan, iaitu keturunan daripada Hasan dan Husain. Itu saja. Ya. Sedangkan ada anak-anak yang lain yang kita dah bincang sebelum ni pun kan. Ada anak-anak yang lain yang daripada anak dan jalur cucu Nabi SAW yang lain. Tapi mereka semua tidak ada in frame dalam sejarah Islam tu. Yang ada adalah Hasan dan Husain punya keturunan. Dan nampaknya keturunan Hasan dan Husain itu sendiri tak semua pun yang betul-betul akan nampaknya dikenang ataupun tersenarai dalam sejarah sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita faham bahawa benda ni benda yang kompleks, dan saya lebih setuju dengan pandangan yang saya baca ni, Raghib Asfahani ke ataupun Al-Jurjani dalam Ta'rifat. Dia kata akhirnya kita perlu meletakkan had sampai bila, dan had itu sangat tergantung kepada faktor siasah. Maksudnya apa? Zaman semakin ke depan, orang dah semakin banyak, dah semakin tak boleh nak kenal pasti dah. Maka masih layak lagi ke untuk kita berikan perhatian kepada soal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut syariah. Dari sudut kecintaan biasa kecintaan tu kita harapkan sampai bila-bila kita boleh cinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari segi syariahnya, bila keturunan Nabi itu dah semakin jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan zaman pun semakin berubah, dia sudah tidak ada satu keperluan syarak lagi untuk kita trace mereka. Faham ke dia punya isu ni? So hadnya sampai bila? Asasnya dia bergantung kepada zaman. Perubahan zaman, semakin ramai keturunan akan menyebabkan akhirnya cukup-cukuplah kita nak betul-betul mencari dan trace keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk urusan syariat. Maksudnya untuk urusan tak boleh bayar zakat pada mereka ke, tak boleh sedekah pada mereka ke, dan kena bagi harta ghanimah ke, sebab zaman berubah. Akhirnya harta ghanimah pun dah tak ada bagi pada mereka, dan mereka pun akhirnya tergolong sebagai golongan yang layak untuk mendapat zakat pun bila mereka menjadi asnaf. Okay? So zaman berubah. Tapi kita tetap ada keperluan untuk mengenal pasti siapa mereka kalau kita mampu, untuk kita menyatakan cinta kita kepada mereka dan sayang kita kepada mereka. So ada dua hal yang berbeza lah untuk menjawab soalan ni. Okay? Saya memang tak jawab direct sebab saya rasa payah nak jawab soalan ni secara direct sebab saya tak temui jawapan yang paling standard lah. Okay? Next, perang antara sahabat. Bagaimana dengan status syuhada? Soalan payah tu ya. Macam mana? Sebab membaca karangan-karangan ulama tentang cerita perang Siffin, perang Jamal pun, mereka pun akhirnya akan ambil pilihan untuk berdiam diri, tawakuf, kerana itu satu soalan yang sangat susah. Tapi saya ambil satu pandangan daripada seorang alim ni bila dia membawa ayat suratul Hujurat ni sebagai jawapan. Ini ayat yang menarik, dan walaupun ayat ini muncul tidak ada kaitan dengan perang Siffin dan perang Jamal secara khusus pun, tapi ia satu petanda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Taala sendiri dah berikan gambaran tersebut. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau ada dua grup al-mu'minin, dua grup, yang satu ni grup mukminin, satu ni grup mukminin juga, iqtatalu. Iqtatalu ni maksudnya apa? Perang ni. Iqtatalu tu maksudnya perang. Ada tak berlaku dalam sirah peperangan antara sahabat? Tidak. Sahabat tidak pernah berperang pada zaman itu. Adalah dia punya bibit-bibit tu pernah hampir berlaku, tapi ia tidak pernah berlaku secara real lah. Dia punya bibit sajalah yang muncul pada ketika itu, tapi Nabi SAW berjaya untuk sedarkan mereka. Bahkan nama-nama yang terlibat dalam situasi itu adalah sahabat. Ini pergaduhan antara Aus sebenarnya. Aus dengan Khazraj. Antara siapa nama tu?
Usaid ibn Hudayr, dia bertikam lidah dengan beberapa orang Ansar yang lain dan hampir bergaduh, tapi tak bergaduh, tak berperang lah. Dan ayat ni, ulama mengambil ayat ni untuk memberikan satu gambaran Qurani kepada apa yang berlaku di Siffin dan Jamal. Di perang antara sahabat. Dan ni sahabat yang besar ni, bukan sahabat yang kecil-kecil kan. Aisyah berperang dengan Ali. Ali berperang dengan Muawiyah. Dan sahabat-sahabat seperti Talhah ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Zubair, Ibn Abbas pun terlibat sekali. Ini nama-nama besar ni. Ibn Abbas, siapa Ibn Abbas kalau kita kenal kan? Dia adalah top 5 periwayat hadis kan. Dia adalah top 5 periwayat hadis Nabi SAW kan. Dan of course menakutkan untuk kita memikirkan apakah mereka itu syahid ataupun tidak bila mereka terbunuh. Seperti Talhah dan juga apa nama ni? Zubair ibn Zubair bin Awam sendiri kan, apakah mereka itu orang yang telah syahid ataupun mati tanpa ada nasib yang baiklah. Sebab tu bila kita bawa ulama membawa ayat ni, dia memberikan satu situasi yang berbeza, iaitu wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, kalaulah dua grup beriman ini berperang, fa aslihu bainahuma, kamu islahlah hubungan antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maksudnya apa? Islah itu bahkan sampai tahap kita kena berperang dengan kumpulan yang paling apa? Yang paling melampau sekali antara keduanya. Ini menurut siasah pemimpin gitu-gitulah. Siapa yang paling teruk antara dua grup ni? Sampailah berjaya untuk menegakkan arahan ataupun suruhan Allah Ta'ala. Dan waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, kamu kena bersikap adil, bersikap bersikap saksama, kerana Allah suka kan orang yang adil dan saksama. So poinnya adalah ulama mengeluarkan ayat ni dengan maksud, okey, perang tu berlaku dan ia tak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi tetap kita kena define kedua-duanya adalah mukminin. Dan mereka berperang kerana mereka nak melakukan islah pun. Ali ada dia punya argument dan pihak Aisyah pun ada argument dia. Bahkan apatah lagi lah kalau kisah perang Jamal itu sendiri pun adalah salah satu perang yang berlaku secara tak sengaja. Kan? Maka apa nasib orang itu korban ni? Kalau pandangan yang paling dekat itu adalah syahid itu kita dapat kerana diri kita, niat kita ke medan. Dan ia tidak terserah kepada siapa yang bunuh kita. Okay, saya ulang balik ayat tu. Ini ayat yang saya petik daripada kitab juga. Syahid, gelaran syahid ini kita dapat kerana niat kita ketika masuk ke medan. Dan tak kisah siapa yang menyebabkan kita mati. Tak kisah bagaimana pun kita mati, selagi mana niat kita masuk ke medan itu adalah untuk islah, untuk tegakkan kalimah Allah Ta'ala, maka itu digelar syuhada juga. Maka sebab itu kita akan gelar para syuhada, para mereka yang telah mati dalam perang-perang besar yang sangat tragis ini, sebagai syuhada juga, tapi bukan kerana yang membunuh mereka itu kafir. Tak semestinya kafir. Tak semestinya yang bunuh mereka itu kafir, tapi yang penting mereka yang mati itu kita doakan dan harapan kita adalah tergolong dalam kalangan syuhada. Dan kita kena tahu juga para ulama bila menggelar nama sekian-sekian orang sebagai syahid, dia doa. Ini satu akidah kan. Ini akidah kita ni. Itu doa kita. Dia bukan confirm. Tidak ada perkara gaib yang confirm kecuali Nabi beritahu. So kita beranilah cakap seperti Hamzah ke kan, ataupun Zaid ibn Harithah ke, Abdullah bin Rawahah ke, Ja'far bin Abi Talib, kita beranilah cakap mereka itu syahid sebab Nabi beritahu mereka syahid. Okay? Bila kita gelar mereka sebagai syuhada, maksudnya confirm mereka syuhada. Tapi ada golongan yang kita tak pasti, Nabi tak pernah beritahu adakah dia syahid ataupun tidak. Terutamanya zaman yang jauh daripada zaman Nabi SAW lah. So apa yang kita buat? Kita gelar juga mereka syahid, tapi syahid sebagai doa, bukan sebagai satu perkara yang confirm. Okay? So itu yang saya boleh respon lah soalan. 4. Hasan mati diracun. Ada pandangan tu, cuma saya lebih cenderung Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ini, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, dia sebenarnya mati dengan cara natural death. Sebab dia mati lewat dekat meninggal dunia agak lewat dalam kurun ke tahun ke berapa tu? 60 Hijrah 60 Hijrah Hasan wafat dan dia meninggal dunia atas katil. Kenapa saya lebih cenderung dengan pandangan? Sebab ada pandangan kedua yang cakap dia diracun oleh orang Kufah.
Orang Kufah tu maksudnya Syiah lah. Kan? Walaupun dia pandangan dia diracun oleh orang Kufah tu nampak lebih syok lah sebab nak menunjukkan kejahatan orang Syiah kan. Tapi saya lebih cenderung Hasan sebenarnya lebih layak untuk mati dalam keadaan tak ada siapa nak bunuh dia pun. Sebab kena tahu dia tinggalkan medan siasah tempoh sangat lama. Hasan ni lah yang Nabi sebut dalam hadis kan. Inna bni haza sayyid. Anak aku ini, iaitu cucu Nabi SAW ni adalah sayyid. Dia inilah yang akan menenangkan dua kelompok orang beriman yang bergaduh ni, yang berperang. Kan? So Hasan inilah yang dalam peristiwa tahkim yang berlaku selepas Muawiyah berdialog dengan dia, berbincang dengan dia, dia ambil keputusan, baiklah aku tinggalkan saja perebutan ini, serah kerajaan Islam ini kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan sebab itu dia digelar Sayyid, sebab dia menyelamatkan keadaan politik umat Islam ketika itu. Dan selepas itu Hasan langsung tak pernah naik atas pentas politik. Dunia umat Islam aman sekejap. Kemudian hanya selepas Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ni wafat, barulah Husain tu naik ke atas. Adik kepada Hasan. Dan waktu Husain ni lah berlaku satu lagi peristiwa besar kan. Pembunuhan Husain, pemenggalan kepala Husain di Karbala. Yang saya sebut tentang sejarah Syiah pada pertemuan terakhir tu kan. So Hasan ni saya kira-kira dia adalah tidak logik untuk Hasan setelah lama dia tak terlibat dengan politik, tiba-tiba dia nak diracun pula. Kalau benda itu berlaku awal, kita boleh faham. Tapi kerana dakwaan ini pun hanya dalam satu dua cerita yang menceritakan saja, dan saya lebih cenderung bahawa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ni mati natural death sebagaimana yang disebut oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga. Saya lebih cenderung dengan pandangan itulah. Okey, ini satu lagi soalan. Walaupun ini statement yang betul, tapi dia boleh berpotensi untuk disalahfahami. Syiah saya dah sebut sebelum ni, dia macam satu grup yang simpati kepada Ali. So adakah Syiah ini parti politik yang dipimpin oleh Ali? Kita kena faham diagram ni untuk kita bertenang, bukan bertenang, untuk memahami term Syiatul Ali itu dengan betul. Okey. Bila Ali bin Abi Talib dia bertarung ataupun menentang Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang di belakang dia ada siapa? Bukan orang Kufah aja. Yang di belakang dia adalah orang muslimin daripada Mekah ada, Madinah ada, kat mana-mana tempat, daripada Basrah ada, termasuk orang di Kufah. Dan orang di Kufah ni lah yang akhirnya bertukar jadi Syiah tu, yang hari ni kita kenal ni kan? Mereka yang buat teologi tu kan? Tapi di belakang Ali bin Abi Talib tu ramai orang lain, bukan orang Kufah saja, ramai lagi. Sama juga ketika Hasan, ketika dia nak jadi, dia try untuk perjuangkan khilafah itu kembali kepada Hasan, sebab Hasan memang orang paling layak ketika itulah. Tapi Hasan pun ketika itu ada beberapa pertarungan dengan Muawiyah. Di belakang dia ada orang Kufah dan juga ada orang muslimin yang lain, bukan orang Kufah saja. Hanya ketika zaman Husain ni, barulah yang betul-betul di belakang Husain tu fully orang Kufah saja. Dan keluarga Husain lah. Dalam 70 orang macam tu kan, saya dah cerita sebelum ni, ada 70 orang bersama dengan Husain pergi ke Karbala. Ni dekat dengan kota Basrah, Karbala ni. Dan ketika itulah di situ dekat dengan Kufah lah, ketika Husain on the way ke Kufah, orang Kufah pun dah belok dia balik, tak backup dia pun. Ketika itulah Husain akhirnya dia kena ambush, kena tahan, dan akhirnya kat situlah dipenggal kepalanya oleh tentera Ibn Ziyad yang diutus oleh Yazid ibn Muawiyah, anak kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. So apa yang faham daripada diagram ni? Adakah Ali itu pemimpin parti Syiah? Dia taklah kan? Sebab Syiah tu dia berevolusi. Ya, dia berubah-ubah. Yang penting Syiah ni berasal dari orang Kufah ni. Orang Kufah yang sokong Ali, orang Kufah yang sokong Hasan, dan pada zaman Husain yang sokong Husain ketika itu hanyalah orang Kufah saja. Sebab para sahabat pun refuse untuk pergi. Orang Muslim yang lain pun banyak bagi nasihat kepada Husain, jangan pergi. Sebab ini zaman yang tak sesuai. Kita kenal Yazid bin Muawiyah tu bagaimana. Apa yang berlaku ketika itu adalah orang Kufah dah mula dominan, dia saja yang nak sokong Husain, dan ketika itulah rupanya mereka juga yang tak bela Husain. Dan Husain telah terbiar keseorangan dan dipenggal kepalanya. So, orang di Kufah ni akhirnya bertukar menjadi satu grup yang semakin jelas perbezaan mereka, pertentangan mereka dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya muncul pula teologi Syiah bertukar menjadi satu akidah daripada semata-mata grup yang nak sokong Husain. So, untuk kembali pada soalan ni, adakah Syiah itu parti politik yang dipimpin oleh Ali?
Tak juga. Sebab yang Ali pimpin bukan Syiah. Yang Ali pimpin sebenarnya adalah grup yang ada satu kefahaman yang sama dari sudut politik dengan Ali. Dan ia termasuk orang-orang yang daripada Kufah ni juga. Supaya kita tak salah faham menggunakan perkataan Ali pimpin orang Syiah. Yang clear adalah Ali memimpin sekelompok orang yang satu pandangan dengan dia dari sudut politik. Dan itu termasuk sebilangan sahabat. Termasuk Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas itu sokong Ali. Ibn Abbas, anak kepada Abbas, Ibn Abdul Muttalib tu, sepupu Nabi ni, Abdullah Ibn Abbas, dia pun adalah salah seorang anggota parti politik Ali. Tapi Ibn Abbas of course bukan Syiah lah. Kan? Dia pun governor di Basrah dan dia pula anti kepada orang Kufah ni. Untuk kita faham yang Ali bin Abi Thalib ini memimpin sepasukan orang yang ada satu pandangan politik dengan dia. Dia belum jadi betul-betul Syiah lagi lah. Okay. Apakah sifat lembut Uthman jadi punca pemberontakan ke atasnya? Dia boleh jawab ya ataupun tidak. Dia boleh jawab ya sebab memang ada orang yang menghuraikan bahawa Uthman ni kerana sikap dia tu yang menyebabkan dia tak begitu tegas dengan orang-orang yang memberontak di rumahnya. Ini pemberontak yang datang daripada Mesir yang akhirnya masuk ke rumah Uthman dan dia telah akhirnya membunuh Uthman ibn Affan lah. Ada orang yang berikan pandangan Uthman tu lembut. Lembut ni hilm, bukan lembut tu pondan ya. Ni lembut hilm. Hilm ni dia kalau ikut dalam perkataan yang disebut dalam mana-mana artikel saya jumpa, biasanya hilm dengan riqah. Hilm dengan riqah iaitu lembut, bukan riqah, rifqah. Iaitu lembut dan juga mudah sangat kesian dengan orang. Itu Uthman punya karakter, tetapi tidak ada satu hadis spesifik bagi tahu Uthman memang ada sikap tu. Tak ada satu pun hadis. Tapi ada hadis yang mengatakan sikap Uthman adalah apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Saya tak terjemah. Minta kalau tak terjemah tu puan-puan boleh salin apa yang sempat saya terjemah. Saya ambil warna merah tu je. Ini yang Nabi sebut. Wa asdaqahum haya'a Uthman. Orang yang paling pemalu sekali adalah Uthman. Pemalu yang asdaqahum ni maksudnya sikap malu Uthman tu, sikap malu yang tak dibuat-buat. Dia memang betul orang yang sangat malu. Dan malu kat sini bukan malu yang pendiam, malu dengan maksud dia seorang yang sangat jujur dengan diri dia. Sampai dia tak berani buat satu benda yang dia tahu benda tu benda yang salah. Dia malu dengan dirinya sendiri. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, kalau tak malu buatlah apa yang kamu nak kan. Kalau kamu tak malu. Dan sikap malu itu penting supaya kita boleh be conscious dengan keadaan kita sekarang ni dan kita tak mudah-mudah buat satu perkara yang bertentangan dengan syariat. Dan itu sikap Uthman. Ini label yang Nabi letak kepada Uthman, bukan pemalu. Dan Uthman bila dia tak mahu untuk buat satu keputusan sama ada nak bunuh ke nak serang ke apa pemberontak di sekeliling rumah dia. Bahkan Muawiyah, ini cerita asalnya. Muawiyah bin Abi Sufyan dah offer dah kepada Uthman. Muawiyah masa itu adalah governor dekat Syam. Dia bukan khalifah lagi lah zaman Uthman kan. Dia benar dekat Syam, dia dah offer daripada Uthman, kalau kamu nak tentera, aku boleh hantar 1000 tentera macam tu saja. Sebab di Syam ini ada kekuatan tentera. Dan dia ada harta yang sangat banyak. Muawiyah dah bagi macam-macam idea dah kepada Uthman untuk pertahankan diri dia, tapi Uthman refuse. Dan antara yang Uthman sebut adalah hadis ni. Dan saya akan setuju dengan hadis ni, iaitu bukan kerana Uthman tu lembut sangat sampai dia tak buat keputusan yang tegas. Tapi kerana Uthman, Nabi pernah cakap dengan Uthman hadis ini. Wahai Uthman, innallaha muqammisuka qamisan. Allah telah memakaikan kamu satu pakaian. Fa in aradakal munafiqun ala khalqihi fala takhla'hu. Kalau ada orang-orang munafik yang nak cabut pakaian kamu tu, jangan cabut. Ini hadis yang sangat simbolik kan. Tapi Uthman faham. Ini antara kelebihan para sahabat. Bila Nabi berikan satu hadis kepada mereka, mereka cepat tangkap apa maksud Nabi SAW. Dan Uthman faham apa? Hadis ini adalah berkaitan dengan satu tanggungjawab besar yang Allah telah berikan kepada Uthman untuk jadi khalifah. Dan Uthman tahu mereka yang berada di keliling rumah Uthman yang munafiqun, yang nak cabut kekuasaan itu pada Uthman. Dan Uthman tidak akan menyerahkannya. Dan Uthman menafsirkan tidak akan menyerahkannya, dan Nabi sebut sebenarnya ada sambungan lagi. Sampai situ pula saya copy hadis ni. Dekat hujung tu ada sambungannya lagi, iaitu Nabi cakap dan kamu cari aku di telaga pun nanti. Ataupun dalam riwayat ini bagi tahu aku tunggu kamu di telaga aku. Dengan maksud
Uthman akan mati masa tu. Nabi dah berikan gambaran. Maksudnya, Uthman tahu Uthman ditakdirkan akan mati ketika itu. Uthman tidak mahu melanggar apa yang Nabi sebut ni. Nabi dah berikan gambaran. So Uthman bukan pemalu. Uthman bukan kerana belas kasihan dia tak nak buat, tapi kerana dia memahami hadis-hadis spesifik yang hanya dia saja tahu maksud sebenar hadis tersebut, dan rupanya maksud hadis itu adalah Uthman akan mati ketika itu dibunuh oleh orang-orang munafik di sekitar rumah dia. Ya. Okey. Tadi saya dah sebut tentang orang munafik. Cukup Kenapa Uthman tak selesaikan terus? Soalan yang paling popular lah tentang isu Uthman ni. Jawapan yang paling popular juga yang biasa saya baca adalah semua orang pun akan sebut Wallahu a'lam. Tak tahu. Sebab unik kenapa politik ataupun siasah tu perkara yang bukan A atau B lah. Ya. Itu adalah pemikiran Khawarij sebenarnya untuk melihat politik itu adalah A atau B. Sebab Khawarij ni satu cirinya adalah dia binary punya thinking. Dia sangat mudah untuk cakap itu Islam, ini kafir. Macam hari ni kan, kalau kita sebut demokrasi ni Islam ke kafir? Saya tak salah pada tuan-tuan puan. Kita kan duduk negara yang sistemnya demokrasi. Kemudian banyak perkara lain yang kita boleh fikirkan. Asas-asas penubuhan mana-mana persatuan, termasuk persatuan masjid ke NGO Islam ke pusat zakat ke, semuanya mengikut standard yang ditetapkan oleh sistem yang tidak Islamik tu. So, apakah kita ni menanggung dosa tidak Islamiknya negara kita ni? Dan tiap tahun kita mengundi kan? Kita mengikut sistem yang diasaskan di barat kan? So, orang Khawarij ni akan fikir apa? Yalah, kalau sistem itu sistem kafir, maka kamu yang menyokong sistem itu pun kafir sekali. Ini Khawarij punya style. Dan kerana mereka tidak dapat melihat kompleksiti sesuatu perkara tu. Dan bila kita melihat cerita Uthman, tak ambil decision terus yang keras kepada mereka yang telah Ali tak terus mengambil keputusan yang cepat kepada pembunuhan Uthman. Mungkin ketika kita zaman sekarang kita boleh cakap yang Ali patutnya buatlah itu, buatlah ini. Tapi untuk seorang Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah ketika itu berada dalam kota Madinah sendiri, yang ramai di situ orang-orang yang sebenarnya nak menjatuhkan Islam pada ketika itu, ramai munafik. Ramai orang yang cuba ambil kesempatan. Of course dalam situasi yang chaotic macam tu, kita akan cakap kita geng tu, kita geng ni, akhirnya suasana tu suasana yang tak selamat untuk ambil apa-apa keputusan pun. Maka Ali lebih tahu apa yang berlaku pada ketika itu atas keputusan yang diambil, dan kita akan sebut bahawa itulah kompleksiti zaman tu yang kita pun tak tahu apakah kita akan beri cadangan terbaik untuk Ali buat. Dan apakah memang Aisyah itu lebih tepat lagi? Ataupun Muawiyah itu lebih tepat lagi? Yang kita percaya dari sudut keislaman dan keimanan, Ali tentu sekali orang yang paling beriman sekali antara dia dengan Muawiyah. Itu kita percaya, kita ada iman itu. Ali dengan Muawiyah, of course Ali lebih baik. Hasan dan Husain nak dibandingkan dengan Muawiyah, of course Hasan dan Husain lebih baik daripada Muawiyah. Tapi dari segi politiknya, kita pun tak tahu apa yang paling tepat. Bahkan yang saya baca, ramai analisis politik Islam banyak cenderung kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan mereka akan cakap Muawiyah ni politician yang bagus. Dan ketika Muawiyah memulakan dinasti Islam yang pertama, itu adalah keputusan paling tepat ketika itu. Dinasti Islam, ni soalan yang jauh sikit lah. Saya kadang dalam kelas dulu zaman yang mengajar tu kan, selalu tanya budak-budak kat kelas tu, sistem politik Islam apa dia sebenarnya? Adakah sistem beraja ataupun sistem syura? Kita sebut sistem syura. Sistem syura tu apa? Kan? Sebab Nabi sendiri menjalankan syura dengan cara yang berbeza-beza. Umar pun ada style dia. So nak cakap sisi Islam tu mana satu? Adakah nak ambil sistem Muawiyah sebab Muawiyah start sistem dinasti? Diwariskan kepada anak dia. Kan? Sebab tu orang ulama bila bincang isu Muawiyah dia ambil jawatan khalifah dan diwariskan kepada anak dia, itu adalah the best decision untuk situasi politik zaman tu. Sebab kalau dia serahkan semula kepada umat untuk decide lagi, gaduh lagi, perang lagi, takkan berakhir. Itu kebaikan sistem dinasti lah. Mewariskan takhta ni sebab orang dah tak fikir dan nanti siapa. Di zaman orang, masyarakat tu dah mula bercampur-campur, majmuk masing-masing ada kepala sendiri, yang tak ada satu keimanan yang Nabi letak di jiwa para sahabat menyebabkan mereka boleh bertenang bila bincang untuk melantik pemimpin. Tapi kalau zaman Muawiyah ni, dia lepaskan balik pada umat. Lantik pemimpin yang kamu suka, kamu beri baiat pada dia, bergaduh.
Sebab umat dah sangat ramai zaman tu, sahabat dah sangat kurang. Ya. Sahabat sudah sangat sedikit. Maka tak boleh bayangkan betapa banyak kerosakan yang boleh berlaku kalau Muawiyah kembalikan semula kepada umat ini untuk menentukan siapa jadi khalifah. Sebab tu kita kena bertenang bila baca cerita macam ni. Dan kena bertenang bila berpolitik. Politik ni banyak buat kita gaduh kan. Sebab tu, walaupun dia of course setiap daripada kita ada kecenderungan politik masing-masing, tapi bila kita baca sejarah jatuh naik umat ini, kita akan bertenang dan akan memahami bahawa politik ni memang kena bertenang. Kalau kita melihat politik ni secara binary, hitam putih, maksudnya engkau Islam ataupun engkau kafir, maka kita akan kembali menjadi seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya, akhirnya pembunuhan pun dilakukan oleh mereka. Mereka yang bunuh Ali bin Abi Thalib, bukan Muawiyah. Bukan Muawiyah yang selama ni berperang dengan Ali. Yang bunuh mereka adalah Ibn Muljam daripada Khawarij juga. Ya. Untuk kita faham yang orang-orang yang ekstrim ni, dia boleh buat tindakan-tindakan yang mana-mana. Okay? Tapi selagi kita perbezaan kita tu kita faham, kita ni beza sudut pandang, dan kita akan bertenanglah. Ya. Allahu Akbar. Syiah daripada beza fahaman politik kepada beza akidah. Apa puncanya? Siapa dalangnya? Ni memang tak sempat ni kita nak masuk cerita Halimatus Sa'diyah. Kita pun tolak ke depan ya. Sebab soalan-soalan ni saya pun takut kalau nak jawab pendek-pendek. Ada 10 soalan je sebenarnya. Tapi dah sebut soalan 8 ya. Syiah daripada beza fahaman politik kepada beza akidah. Apa puncanya? Siapa dalangnya? Saya pun tak boleh bagi satu jawapan kepada soalan ni. Sebab saya rasa tak adil untuk saya letak nama seorang kan. Ni lah punca, dia lah dia. Dia lah orangnya. Sebab Syiah ni dia berevolusi. Ya, dia berevolusi daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dan kenapa kita kena tahu perubahan-perubahan yang berlaku ni? Kerana kita takut kita terperangkap dalam lubang yang sama. Satu masa nanti kalau kita akhirnya tak sedar apa yang kita buat sekarang ni, kita boleh terperangkap dalam lubang yang sama. Dan politik ni adalah benda yang rutin kita akan buat sepanjang hidup kita. Kalau kita tak mampu untuk urus adab berpolitik kita, akhlak berpolitik kita, kita berpotensi untuk menjadi seperti Syiah juga. Dan itu adalah punca Syiah itu menjadi ekstrim. Bermula daripada sebenarnya dia political cause. Dia salah satu daripada fahaman politik je. Iaitu sama ada nak selesaikan sekarang atau kemudian. Kan? Of course simpatisan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka cenderung untuk menyokong Ali bin Abi Thalib. Tapi beza dia beza siasah. Muawiyah kata kena selesaikan sekarang. Itu, dan bahkan ulama cakap apa, Muawiyah tu dah ready nak bayar Ali dah. Dia percaya Ali lebih baik daripada dia. Cuma dia tak setuju decision Ali untuk tangguhkan, menguruskan qisas kepada apa yang pemberontak lakukan kepada Osman. Beza politik. Ya? Beza cara bagaimana nak menguruskan satu jenayah yang berlaku dalam negara. Okay? So bermula dengan political cause. Itu tak ada masalah. Okay? Berlaku perang Jamal, perang Siffin, Karbala. Okay? Kemudian muncul satu tribal mentality. Apa maksud tribal mentality? Sikap ta'assub ni. Ta'assub maksudnya apa? Kita selalu fikir ta'assub ni macam asabiah. Asabiah ni bukan perkauman saja sebab kita biasa sebut asabiah ni perkauman kan. Tapi asabiah ni bukan perkauman saja. Asabiah ni merujuk kepada mana-mana sikap ekstrim, ta'assub berlebihan kepada kumpulan tertentu. Sama ada kumpulan tu parti politik ke, kaum ke, kabilah ke, kelab-kelab persatuan ke. Jangan main-main sekarang ni. Saya kadang-kadang dulu rajin masuk grup kereta-kereta ni. Padahal kereta perlu 2 je kan, tapi ada juga grup kereta ni. So dalam grup kereta tu kan, saya pun terkejut juga, boleh mencarut-carut bincang pasal kereta. Maksudnya nak bagi tahu yang kereta Proton lebih baik daripada Pro 2 tu boleh menyebabkan kita mencarut. Saya macam kagum juga. Orang sanggup bergaduh sampai mencarut-carut hanya sebab nak bagi tahu kereta lebih baik daripada kereta yang tu. Jenama tu. So ta'assub boleh berlaku pada jenis kenderaan juga. Jangan main-main. Kan? So tribal mentality ni adalah satu perkara yang Nabi banyak bagi amaran. Sikap ta'assub ni. Banyak beri arahan, itu adalah tentu hadis Nabi sebut, da'uha fa innaha muntinah, Nabi sebut. Tinggalkan sikap ta'assub. Ia sangat kotor, jijik, keji, Nabi sebut. Dan tribal mentality ini semakin membarah dalam kalangan mereka yang merupakan simpatisan kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka ni menjadi satu mazhab. Masih mazhab mazhab at least okey lah nama mazhab. Dengan maksud mereka ada satu pendirian yang spesifik. Orang kita kena macam ni. Dan ini adalah Syiah di Kufah. Syiah di Kufah. Macam saya sebut sebelum ni, Syiah ni ada Syiah kat tempat lain juga. Maksudnya orang yang
yang pro kepada Ali ni ramai je, bukan kat Kufah je. Dekat Yaman ada, dekat Mekah ada, tapi yang kat tempat lain ni dia okey. Dia tak menjadi satu mazhab. Dia sekadar cukuplah, okeylah kita tak setuju dan kita dah berperang, dah habis dah. Tapi dalam hati aku sentiasa aku simpati kepada Ali, simpati kepada Husain. Tapi bukanlah kita ni nak kena cipta, ni geng kita ni. Dan bila dekat dengan kita, kita rasa macam lebih beriman ke apa kan. Tapi orang-orang Syiah di Kufah ni dah mula merasakan benda tersebut. Dan slowly muncul, apa dia? Empire-empire baru yang muncul ketika kurun ke-9 misalnya, ada empire Fatimiyah, ya, kerajaan Islam Fatimiyah dekat Mesir. Bukan Mesir ya, dekat utara Afrika semua jadi Fatimiyah belaka. Ya. Idrisiyah akan muncul, Husainiyah akan muncul, ya, adalah banyak macam nama yang mereka ini akan menasabkan kerajaan mereka itu kepada nama-nama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimiyah kan. Alawiyah pun kerajaan Islam juga. Alawiyah merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Kan? Mereka meletakkan nama-nama tersebut menandakan mereka punya loyalty itu diletakkan kepada tribe mereka tu. Ini Syiah Kufah punya perangai. Dan lama-lama, slowly but surely, iaitu mereka ni berubah menjadi satu. Yalah, bila kita dah lama bersama, kita mula nak cipta peraturan. Sebab Syiah ni dia tak jumpa apa beza kita dengan Ahlussunnah. Kan? Kalau beza kita semata-mata politik, tak banyak beza, tak syok lah. Ni bahaya pemikiran secara berpuak-puak ni. Lama-lama kita rasa, kita berpuak, apa kesannya? Kita akan cakap apa yang kita lakukan semua betul, yang orang lain buat semua salah. Dan kita sentiasa bila nampak kadang-kadang orang tu buat betul, tapi sebab kita rasa dia geng lain, aku nak pastikan yang dia buat betul tu adalah salah di sisi kita. Lama-lama dia membentuk satu syariah. Dia membentuk satu akidah. Sekarang ni syahadah masih sama. Nanti ada soalan pasal syahadah kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, sama. So apa beza kita dengan Ahlussunnah? Tambahlah baru. Sebab tu nanti kita akan sampai. Kita pun tak naklah sebut kalimah tu kan. Nanti ada teks dia. Mereka tambah Ali bin Abi Thalib dalam mereka punya syahadah. Dan mereka menambah nama Abu Bakar, Umar, Uthman untuk mereka laknat dalam syahadah mereka. Hanya kerana nak berbeza je. Akhirnya jadi satu akidah. So, faham betapa bahayanya pemikiran yang muncul ni. Sebab tu, hanya pada kurun ke-12, setakat ni saya semak lah. Ada satu kajian, ada doktor di Quiz. Senior saya dulu lah. Ni chef saya juga, Dr. Fairuz Fathillah. Dia punya PhD kaji tentang Syiah di Malaysia. So saya pernah baca dia punya tesis tu, menarik ya. Saya pernah cerita juga. Dan disebut beberapa nama kat Malaysia ni yang popular dan tak popular, yang dia ada sikap yang simpati kepada Syiah. Dan inilah sama ada benda tu politik atau tidak, yang penting itu kajian yang ada lah. So disebut juga antaranya fiqh Syiah ni lambat dibentuk. Walaupun mereka cakap banyak kali yang mereka tu ada imam dan sebagainya, mereka ada fiqh yang tersendiri. Imam Ja'far As-Sadiq misalnya adalah guru fiqh mereka, tapi fiqh Syiah yang betul-betul proper ni muncul kurun ke-12. Betapa lewatnya kurun ke-12. Kan? Tahun 1100 lebih barulah muncul fiqh untuk Syiah. Fiqh Islam ni muncul kurun pertama lagi. Fiqh Ahlussunnah wal Jamaah ni dah muncul kurun pertama lagi. Muncul banyak fuqaha dalam kalangan sahabat. Kan? Tapi oleh kerana mereka menolak Abu Bakar dan lain-lain, macam mana mereka nak cipta fiqh baru? Kan? Sebab tu saya sebut tadi, Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam, yang 12 imam tu, imam salah seorang daripada imam 12 mereka tu Imam Ja'far As-Sadiq. Itu sendiri adalah orang yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang Syiah percaya. Dia senang lah kan. Imam Ja'far pun dah tak ada dah. Syiah pun dah tak tahu letak nama siapa. Letaklah Imam Ja'far As-Sadiq. Letak nama Ja'far As-Sadiq sebab dia orang hebat. Letaklah dia jadi imam kita. Sebab tu hari ini, saya agak semakin berhati-hati lah bila fikir ada orang tertentu yang mungkin saya tak setuju ke apa kan. Kadang-kadang saya kena berhati-hati dengan maksud apa. Kadang-kadang yang buat salah tu anak murid, bukan guru dia. Sebab anak murid tu angkat nama guru tu. Dan anak murid tu buat benda melampau. Dan kita rasa guru tu salah. Sebenarnya anak murid tu yang buat benda salah. Anak murid tu yang mengimejkan gurunya dengan gambaran-gambaran yang pelik-pelik. Akhirnya guru tu yang dapat nama buruk. Saya macam Imam Ja'far As-Sadiq. Yang menariknya, saya dulu zaman saya belajar pun saya tak faham juga benda ni. Bila saya belajar kat universiti dulu, guru saya namanya Dr. Ibrahim Jawar ni. Dalam kelas tu, dia mengajar tak ada kitab, tak ada apa. Ya Allah, payahnya dulu kelas dengan dia. Akhirnya di hujung SEM tu, saya drop subjek tu. Sebab payah sangat. Saya sampai drop subjek tu. Subjek tu subjek fiqh ibadat sebenarnya. Tapi dia fiqh ibadat macam mana tau? Lecturer, doktor tu akan bawa satu topik. Dia akan bawa segala pandangan fiqh berkaitan topik tu.
Tanpa ada kitab boleh cakap ya. Dan salah satu pandangan yang dia akan ambil setiap kali dia bincang satu isu adalah pandangan Imam Ja'far As-Sadiq. Dulu saya fikir, guru saya ni Syiah ke apa? Sebab Ja'far As-Sadiq ni Syiah yang saya belajar kan. Oh rupanya Ja'far As-Sadiq itu dia bukan Syiah, orang Syiah yang cakap dia Syiah. Dan penulisan-penulisan Ja'far As-Sadiq pun kena perhatikan, ini penulisan yang ditipu oleh Syiah ataupun penulisan dia yang asal. So, itulah masalah Syiah. Bila dia dah tak tahu nak buat apa, dia pun cipta agama berdasarkan pendirian yang tidak ada basic pun. Bila agama kita itu bergantung kepada sejarah, maka akhirnya agama kita rosaklah. Agama kita ni sumbernya wahyu, bukan sejarah. Bukan tragedi. Tragedi tidak akan menjadikan agama kita ni. Agama kita ni muncul kerana ada wahyu daripada Allah Ta'ala. Ya. Tapi Syiah ni, agama dia adalah berasaskan kebencian mereka kepada Bani Umayyah dan mahabbah mereka kepada Ali bin Abi Talib. Itu saja. Akhirnya ciptalah kena ada Imam 12. Entah mana-mana dapatnya. Kalau baca tu nampaklah argument ada. Tapi bila rujuk hadis, oh ini hadis daripada buku Syiah. Yang hadis dalam buku Syiah ni pun muncul lewat. Kan? So itulah masalah dengan Syiah ni. Sebab tu dia sangat bahaya. Akhirnya berubah menjadi satu akidah yang sangat yang barulah. Bukan ada asal. Ini kurun ke-12, kurun ke-15. Dan empayar terakhir yang kekal sampai ke hari ini adalah empayar Safawiyah. Dan of course dekat Iran akan berlaku revolusi Khomeini, dia akan memunculkan kerajaan Republik Iran, Islamic Republic of Iran kan, tapi Islamik yang Syiah. So itulah sedikit sebanyak tentang macam mana boleh beza politik tapi menjadi beza kepada akidah. Apa puncanya? Siapa dalangnya? Ramai dalangnya, banyak puncanya. Tapi kalau kita boleh sebut satu yang paling kita risau adalah bagaimana sikap ta'assub tu boleh membunuh kita punya kesedaran. So selagi kita hidup ni, kita survive ni, kita harap kita berjaga-jaga daripada sifat ta'assub kepada sesiapa pun. Kepada kumpulan apa pun, termasuk saya lah. Saya ni tak berbaloi lah nak ta'assub pada saya kan. Tapi orang-orang yang berbaloi untuk kita ta'assub lah. Pemimpin politik ke, ilmuwan ke, ulama-ulama besar ke, tokoh-tokoh apa sajalah, termasuk guru-guru puan-puan, kena bertenang dan bersedia untuk menerima bahawa guru-guru kita ni adalah human. Tak perlu untuk letakkan satu spesifik sikap maksum ke apa yang akan menyebabkan kita ni jadi tribal mentality lah. Tak boleh nak menapis kebenaran dah. Saya antara guru-guru yang saya akan kekal lama dengan dia adalah guru-guru yang mengingatkan saya jangan ta'assub. Dia kalau guru-guru yang kadang-kadang tak pernah bagi peringatan tentang ta'assub dan selalu buatkan kita rasa macam kena terikat dengan dia, saya risau nak berguru dengan orang macam tu. Tapi kalau berguru dengan orang yang selalu bagi nasihat, jangan ikut satu peraturan apa saya sebut, tapis ilmu dan jangan terima bulat-bulat dan sentiasa validate kelemahan diri dia, dan itu guru yang biasanya saya sukalah belajar. Itu yang akan mengekalkan rationality saya untuk pastikan saya terselamatlah daripada ta'assub ni. So, 9, 10 lah kan. Apa, ada syarat khusus ke? Ada, ni perempuan tengoklah kot tak payah baca. Takut jadi akidah pula kan. Tapi kalau kita baca secara akademik boleh lah kan. Maksudnya apa? Yang dia tambah wa asyhadu anna aliya waliyallah. Kita pun boleh sebut benda tu. Ali memang wali Allah. Semua orang beriman dalam kalangan sahabat ni kita akan anggap mereka tu wali lah. Wali ni maksudnya apa? Bukan boleh terbang apa tu. Wali ni maksudnya orang yang ada kedudukan istimewa di sisi Allah Ta'ala lah. Dan kita boleh sebut kalimah tu asyhadu anna aliya waliyallah. Kita pun setuju dengan kalimah tu. Tapi yang last ni paling problem kan. Abri'u ila Allah min Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah wa sa'ir a'da'i ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik kullu. Kita mohon Allah ampunkan kita kena ucap kalimah-kalimah ni sebab kita nak belajar kan. Tapi maksudnya apa? Aku serahkan kepada Allah Taala. Aku berlepas diri kepada Allah Taala akan Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah dan semua mereka yang menentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak faham macam mana boleh ada nama Aisyah dengan Hafsah kat situ. Sebab Aisyah dengan Hafsah tu paling family sekali lah. Dia lah yang paling keluarga sekali dengan Nabi, isteri Nabi. Tapi Syiah, of course, bila akidah Syiah ni, dia tidak ada basic, tidak ada disiplin, mereka boleh cipta macam-macam sebab untuk menolak Aisyah, menolak Hafsah. Dan banyak bila sebut tentang Aisyah ni, banyak lah cerita hadis ifk kan. Hadis ifk tu, hadis cerita yang yang fitnah terhadap Aisyah tu mereka hurai sangat dahsyat. Boleh katakan mereka memang
apa lagi perkataan paling teruk yang tuan boleh bayangkan, itulah yang telah disebut oleh orang-orang Syiah kepada Aisyah berdasarkan peristiwa tersebut. Ya. Dan lain-lain. Itu adalah syahadah orang Syiah. Soalan yang terakhir ni, dia boleh faham dengan jawapan dia apa? Macam mana Quran bersifat Fatimah kan? Osman tu dah mutawatir dah. Of course, bila sejarah kita boleh dicipta-cipta, maka kita boleh cipta segala-galanya. Dan Syiah boleh cipta apa saja yang mereka nak. Sebab tu mereka ada Quran versi mereka. Tapi kena faham juga, Syiah ni ada banyak sect. Mereka ada macam-macam pecahan. Firaq mereka sangat banyak. Dan Al-Quran versi Fatimah ni, dia bukan semua firaq pun guna. Dia ada pecahan-pecahan tertentu yang guna. Setahu saya Ismailiyah guna. Yang Imam 12 ni dia tak guna Masa Fatimah ni. Setakat yang saya tahulah. Hanya Syiah Ismailiyah yang guna Quran Mushaf Fatimah ni. Itu pun tak tahu mana tak kita ni, tak saya pun tak pernah jumpa. Dalam kajian Dr. Fairuz tu dia ada keratan dia, saya tak tahu mana dia dapat. Tapi ada keratan Mushaf Fatimah dalam kajian dia. So poinnya bukan semua Syiah sama Dan Syiah yang jalur yang paling besar sekali hari ini adalah Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12. Imamiyah ataupun macam-macam nama dia kan. Imamiyah, Syiah 12. Ini Syiah yang paling masyhur lah sebab dia Syiah yang ada negara, iaitu Iran kan. Yang lain-lain sebenarnya ada bertebaran lah dekat muka bumi, termasuk dekat Iraq ada, dekat Jordan ada, kat Malaysia ada. Saya tahu Syiah kat Malaysia ni ambil versi mana satu. Tapi biasanya ambil versi 12 tu lah sebab tu versi yang paling popular sekali. Ada Syiah yang namanya Syiah Zaidiyah dekat Yaman yang dikatakan itu Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Dan ada yang cakap itu salah satu mazhab Ahlus Sunnah juga, bukan Syiah pun. Cumanya zaman telah berlalu dan Zaidiyah ni berubah menjadi satu akidah yang berbeza juga. Dia pun menjadi sesat juga. So, nak buat apa dengan Syiah ni? So, akhir sekali dah 10.24. Saya punya penutup adalah supaya kita boleh menjawab soalan besar, yang paling besar sekali. Yang saya rasa orang selalu tanya, Syiah ni Islam ke tidak? Kita nak buat apa dengan dia? Saya ambil pandangan Al-Qaradawi lah. Sebab Al-Qaradawi asalnya terkenal dengan orang yang berusaha untuk buat takrib. Takrib ni apa? Dia nak dekatkan antara Ahlus-Sunnah dengan Syiah. Al-Qaradawi dulu selalu dikritik sebab orang kata dia ni suka nak takrib antara Ahlus-Sunnah dengan Syiah. Tapi akhirnya Al-Qaradawi sebab apa? Untuk takrib dengan orang yang bertaqiyah, dia bayar. Taqiyah ni apa? Taqiyah ni Muhammad Baqir, Imam Syiah juga. Dia yang telah memulakan syariat taqiyah ni, iaitu dalam agama Syiah ni kita boleh menipu orang bila-bila masa tanpa dapat dosa. So bila itu menjadi akhlak mereka, itu tidak menjadi akhlak. Maksudnya berkata jujur tu bukan akhlak yang diiktiraf dalam Syiah. Maka macam mana kita nak bergaul dengan orang Syiah? Ya? Macam nak bergaul dengan orang Syiah bila mereka sendiri tak jujur dengan kita? Maka akhirnya Al-Qaradawi sendiri pun sudah mula meninggalkan, di akhir hayatnya itu dah tak berapa aktif usaha takrib ni. Walaupun dulu dia antara yang menggalakkan juga, cuma akhirnya menyedari realiti yang Syiah ni terlalu banyak benda yang berbeza. Ini kat Malaysia nasib baiklah kita banyak institusi yang akhirnya menyesat, meletakkan apa Syiah tu sesat kan. Saya bayangkan dekat Australia, kalau anak perempuan dekat UK ke Aussie ke apa kan, dekat Scandinavian ke, akan ada dua masjid, yang satu masjid tu masjid Syiah, ini masjid Ahlussunnah. Ada dalam satu masjid orang bawa batu kan, pening kepala tu. Itu kan pengalaman yang payah tu kan, macam mana nak berurusan. So akhirnya saya punya pendirian adalah sebagaimana Al-Qaradawi sebut, kita kena terima yang kita payah nak bersatu. Dan mustahil pun. Terlalu banyak benda-benda basic yang kita berbeza. Kita kalau sekadar berbeza pandangan, dia okey. Tapi sekarang ni kita beza hampir segala-galanya. Kan? Hanya ada baki Allah dan Rasulnya. Mereka syahadah juga kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi syahadah mereka itu diikat dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Macam mana kita nak bersatu? Akhirnya kita akan cakap mereka itu sesat lah. Mereka sesat. Tapi ada beberapa perkara yang kita berkongsi tempat dengan mereka. Masjid yang sama. Kaabah yang sama, mereka masih tunaikan haji lagi kan. Ni haji musim haji ni, esok pergi ke Arab Saudi tu jumpa Syiah daripada Iran ni kan. Yang bawa batu ke Ulu Hilir, bahkan ketika tempat-tempat bersejarah tu masih ada, mereka makan tanah dekat kubur kubur Fatimah misalnya. So itu perkara real yang berlaku dekat Haramain satu ketika dulu kan. Sebelum hari ini mereka tak tanda pula mana makam sahabat tu, makam sahabiat ni. Antaranya faktor tu juga, faktor Syiah. So itu yang saya boleh sebut. Akhirnya kita doakan mudah-mudahan akhir zaman nanti Syiah pun percaya pada Imam Mahdi. Kita pun percaya pada Imam Mahdi juga. Mereka percaya Imam Mahdi tu imam terakhir mereka tu. Imam terakhir Syiah yang 12 tu, imam yang hilang. Dan mereka kata imam tu akan muncul akhir zaman nanti. Imam Mahdi lah. Mereka punya akidah begitu. Kita pun ada akidah yang sama, iaitu Imam Mahdi akan muncul.
Cuma Imam Mahdi kita ni adalah Imam Mahdi yang memang human, yang tak wujud lagi pun. Tak ada lagi. Dia akan lahir akhir zaman nanti. Dia manusia macam kita juga. Cuma dialah yang akan memimpin kita untuk menentang menentang Dajjal dan juga unsur-unsurnya, dan Islam akan menang di akhir zaman nanti, insya-Allah. Kita harap apa pun berlaku sampai akhir zaman ni, satu perkara yang Nabi dah berikan gambaran pun, bahawa dia akan bertemu fitnah yang sedahsyat ini. Kita harap kita berjaya melaluinya dengan mempertahankan akidah kita. Dalam masa yang sama, kita bersedia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak ekstrim lah terhadap Syiah. Malaysia ni kira okey lah mengharamkan Syiah, at least tak adalah berlaku pertumpahan darah ke, pergaduhan, pembunuhan ke apa yang sangat kita risaukan. Kita tetap perlu menjadi masyarakat yang civil, di samping kita bersetuju yang Syiah ni terlalu banyak perkara yang kita tak setuju. Allah Alam, sepatutnya sempat tapi tak sempat untuk bincang Halimah Sa'diyah ni. Saya tamat kat sini saja, saya buka chat saya tak tahu ada apa kat sini. Allah Alam. Iman 12 tu semua keturunan Nabi ya? Ya betul. Dia ambil daripada keturunan Husain lah. Tapi dah habis Iman 12 tu, maksudnya dah habis lah. Hari ni jangan tanyalah mana Iman 12 tu, tak ada pun, sebab masing-masing dah tamat hayat dah meninggal dunia dah. Sebab tu bila mereka dakwa imam ni imam mereka, kenalah dapat concern imam tu juga. Betul ke imam tu setuju nak jadi imam mereka kan? Malang ni benda tu tak ada. Tu yang macam menarik. Dan dikatakan imam ke-12 dia ada gelaran dia. Apa nama dia? Imam ke-12 ni dia menyorok, dia sembunyikan diri dia. Dan hanya orang-orang besar Syiah saja tahu dia kat mana. Ini yang paling mengarut sekali. Okay. Okay. Ammar bin Yasir, betul. Sebab tu dalam perang Siffin kan yang Nabi sebut taqtuluhul fi'atul baghiyah, yang disebut yang akan bunuh Ammar bin Yasir ni adalah orang jahat. Ammar bin Yasir ni geng Ali. So dia datang bersama dengan tim Ali kan, dan bila Ammar bin Yasir terbunuh tu, bila baca balik hadis Nabi SAW, maksudnya yang jahat tu adalah Muawiyah. Sebab tu point dari sudut jahat tu, Muawiyah jahat. Tapi politically right lah apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Itu yang dibincangkan oleh para ulama juga untuk faham politik yang berlaku pada ketika itu. Macam mana persiapan politik boleh merebak kepada akidah? Maksud fanatik, ya, itu jawapan dia juga. Dan benda tu slowly lah kan, dia bukan terus kita fanatik kepada satu grup, satu politik, akhirnya terus kita rosak akidah kan. Dia slowly benda tu rosak lah. Dan dia slowly kita akan mengkultuskan orang yang kita taksub tu. Kultus maksudnya apa? Kita anggap itu macam maksum lah. Segala apa yang dia sebut tu kena betul saja. Sebab itulah taksub kan. Taksub ni adalah kita rasa orang yang kita taksub padanya itu semuanya betul. Sahabat sendiri pun tidak taksub pada Nabi. Ini satu statement yang penting ni. Sebab kalau kita kadang orang sebut kita kena taksub dengan Nabi. Saya rasa itu pun satu statement yang salah. Sebab sahabat pun tak taksub dengan Nabi. Untuk kita faham sahabat, mereka sendiri pun question Nabi. Kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam ni? Dan mereka pun pernah bertanya Nabi, ini memang Allah cakap macam ni ataupun ini decision kamu? Maksudnya apa? Mereka ni tahu yang Nabi tu human. Nabi tu hidup bersama dengan mereka. Mereka membesar dengan Nabi SAW. Mereka tahu Nabi sebelum Nabi adalah human macam mereka. Tapi of course Nabi tu Nabi lah. Nabi dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Maksudnya mereka tahu Nabi itu hanya 100% perlu ditaati kalau itu adalah panduan syariat daripada Allah Ta'ala. So mereka tidak fanatik ataupun taksub kepada Nabi. Mereka rationalize iman mereka tu. Sebab tu saya perkataan taksub ni kadang orang letak pada Nabi juga. Ni pun risau nak sebut kalimah macam ni, tapi selalu orang sebut benda tu sebab saya berada dalam bidang sirah ni. Kadang orang sebut benda tu macam cakap kita kena taksub dengan Nabi. Saya rasa statement tu tak betul sebenarnya, sebab Nabi sendiri pun beritahu kepada para sahabat. Ada satu hadis spesifik Nabi sebut, la tatruni. Oh ni hadis tiba-tiba teringat ke kepala. La tatruni, Nabi sebut. La tatruni kama atara al-yahuda wan nasara. Nabi sebut, jangan berlebih-lebihan puji aku. Sebagaimana yang telah berlaku kepada Nasrani dan juga Yahudi. Sebab mereka berlebih-lebihan mengangkat Nabi mereka, mengangkat orang-orang saleh dalam kalangan mereka, sampai akhirnya mereka tersesat. Ini belum lagi cerita tentang bagaimana kisah umat Nabi Nuh yang sesat, yang mencipta berhala pertama kat muka bumi kan. Kan berhala tu pun adalah orang kan, yang mereka taksub kepada orang tu, akhirnya orang tu jadi berhala. Kan? So sejarah ni berulang sepanjang zaman, dan
Itulah yang kita maksudkan daripada taksub, baik politik ke apa kan, akhirnya bertukar menjadi akidah. Dia bukanlah hari ni taksub, esok jadi akidah kan. Dia berlaku barangkali 10 tahun, 20 tahun kan. Dalam tempoh yang lama, dia berubah secara tak sedar. Yalah, kalau perubahan tu berlaku overnight, orang akan sedar lah, salah ni. Tapi kalau perubahan tu berlaku slowly, orang tak perasan, orang tak sedar. Macam katak kena rebus kan. Katak kena rebus ni, dia rebus pelan-pelan lah. Rebus pelan-pelan pun dia macam tenang, dia relax, rasa macam suam je kan. Tapi kalau masuk-masuk dah panas, dia melompat lah. Kan? So, itulah kerosakan yang berlaku. Dia slowly lah, dia bukan segera. Ada tak menaik Quran menyuruh menghapuskan bunuh yang dia dah jelas munafik? Saya akan cakap tak. Sebab yang paling saya pernah jumpa pun adalah tak boleh solat kepada orang musyrik. Ini ada ayat itab Allah Ta'ala kepada Nabi SAW kerana Nabi solatkan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ayat tu pun sebenarnya jangan solat ke atas orang musyrik. Bukan solat ke atas orang munafik. Ini pun antara keunikan ayat. Ya. So, sebab orang munafik ni, macam mana nak jelas? Dia payah untuk kita faham munafik tu jelas. Sebab nama pun munafik. Nama pun munafik. Maksudnya dia berlaku lah. Dia menggunakan ayat-ayat Islamik nak tegakkan agama dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka melakukan satu benda yang bertentangan. Dan itu dalam hati mereka kan. So orang munafik dia tak boleh jelas. Sebab tu dia payah kan. Sebab tu dia payah orang munafik ni. Orang semacam Abdullah ibn Ubay bin Salul pun. Ya, dan itu yang paling jelas-jelas lah kan. Memang terang-terang dia tentang Nabi. Itu pun Nabi tak buat decision yang keras kepada dia. Sampai Nabi sebut kepada para sahabat kan, aku tak nak orang cakap aku bunuh sahabat aku. Nabi pun define lagi Abdullah ibn Ubay bin Salul sebagai sahabat. Walaupun sejahat itu dia. Dan senarai orang munafik pun hanya Nabi dan Huzaifah ibn Yaman saja tahu. Sebab orang munafik ni, walaupun munafik macam mana pun, dia payah nak letak satu hukuman yang binding kepada golongan tersebut. Sebab munafik ni memang tak boleh nak dihitung secara klinikal, secara statistik. Sebab orang jahat tu ada kat mana-mana kan. Kita pun ada kejahatan kita sendiri, tapi dia tak boleh terus cakap kita munafik lah kan. Dan kita pun tak boleh cakap orang yang munafik kerana dia jahat sikit. Ataupun jahat banyak pun tak semestinya munafik. So, munafik ni dia satu perkara yang fi qalbi, yang kita tak boleh nak hitung. Kita hanya menghukum apa yang ada di luar. Tazilah suka dia benda. Zaman Nabi isi penjara dia ke tak? Saya jawab soalan yang saya tak tahu lah benda tu. Tapi Banu Makhzum ada penjara. Banu Makhzum dia ada penjara. Nama penjara dia apa? Nufai'. Ada satu penjara dekat Ajiat. Ajiat ni lembah Ajiat lah, milik Banu Makhzum. Dia ada penjara dia sendiri. Tapi Nabi sendiri ada penjara tak? Sebab Nabi bila dapat tawanan semua tu, Nabi akan ikat mereka dekat masjid. Dia tak ada spesifik penjara lah. Tapi kita faham jugalah zaman tu mungkin dari sudut architecturalnya berbeza sikit. Mereka tak ada satu dedicated rumah untuk jadi penjara. Ni yang diamalkan oleh sahabat lah. Zaman Umar, tawanan ada tapi penjara saya tak pasti. Saya tak pernah baca ada tak mereka ni satu tempat spesifik yang dinamakan penjara. Mu'tazilah suka dibendung, tiada tindakan undang-undang yang diambil. Apa masalah Mu'tazilah? Yalah, mereka tu burah lah kalau boleh letak. Memang ada beberapa enactment dalam jenayah Islam pun yang boleh kena pada Mu'tazilah ni. Antaranya burah lah. Orang penjenayah yang buat burah ni apa? Revolt. Perbuatan yang menjatuhkan kepimpinan negara, menjatuhkan kestabilan jamaah Islamiah. Dia ada satu enactment dalam jenayah Islam juga. Cuma dari sudut tindakan yang diambil, Mu'tazilah ni yang masalahnya adalah, ini antara isu yang saya boleh sebut. Zaman tu, zaman yang tidak ada sempadan negara. So, bila kita nak kata orang tu layak untuk dihukum, dia kena berada dalam wilayah negara tersebut. Maksudnya kekuasaan negara tersebut. So, antara isu yang saya pernah baca pasal Mu'tazilah ni adalah mereka ni memutuskan hubungan mereka dengan negara Islam. So, mereka tu dikira keluar daripada wilayah Islam. Tapi mereka masih mengaku diri mereka Islam. Sebab tu dia complicated sikit hukum kepada Mu'tazilah ni. Sebab kita boleh menghukum orang itu buat perkara yang burah ini bila mereka tu tertakluk di bawah wilayah Islam.
sama ada Muslim ataupun tidak. Contohnya kalau kita kata apa nama ni, kes Osman contohnya, itu boleh dihukum tu. Itu memang di bawah peraturan jenayah Islam dah ada. Sebab dia buat satu gerakan burah daripada Mesir datang ke Madinah kan, ke Masjid Nabawi, itu tentang Osman. Tapi Mu'tazilah ni problemnya 6,000 orang ni dia melepaskan diri mereka daripada wilayah Islam. Itu yang macam complicated sikit. Saya tak tahu secara spesifik kalau ada orang yang bincangkan perkara itu dari sudut undang-undang zaman itulah kan. Saya tak tahu. Tapi itu antara complicatednya kisah Mu'tazilah. Lebih dah. Lebih. Okey. Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Di masa dah kita. Ada Ustaz, soalan daripada Kak Asia, Ustazah Asia. Yes. Betulkah Syiah menganggap Imam 12 itu ada kualiti ketuhanan seperti itu? Ya, itu antara apa saja ciri kenabian ada pada ciri Imam 12 ni. Kalau saya boleh sebut satu kesimpulan mudah. So kalau Nabi boleh tahu masa depan, Imam 12 pun boleh tahu masa depan. Kalau Nabi boleh dapat berita gaib, Imam 12 pun boleh dapat cerita gaib juga. Perkara sama'iyah, Imam 12 ni boleh tahu. Itu Syiah punya akidah kan, of course kan. Dan sebab itu ini yang paling payah sekali untuk kita kalau di Europe kadang ada juga, kalau puan kenal Dr. Yasir Qadhi, popular di apa nama ni, di Europe kan, di Amerika. Mereka berhadapan dengan isu yang agak complicated lah sebab masyarakat Muslim mereka kecil, dan dengan masyarakat komuniti Muslim yang kecil itu pun ada golongan Syiah. Bayangkan betapa payahnya kan. Kita hari ini dengan 30 juta orang kat Malaysia ni, kemudian lebih kurang 65%, 70% adalah Muslim, dan Syiah tu pula diharamkan lagi. Kita ada banyak institusi yang mengawal selia kan. Kita agak kurang terdedah lah dengan benda-benda begini. Itu pun bahaya juga sebab kita tak sedar. Kita tak sedar yang benda ni sebenarnya dah berakar dan macam-macam tempat ada. Kalau bahkan kajian Dr. Fairuz tu, nanti 10 Muharram akan ada Ashura mereka, 10 Muharram nanti, dikatakan tempat-tempat hauzah-hauzah Syiah di Malaysia ni penuh. Dekat apa nama ni, buku daftar tu ada ribuan orang datang hauzah tu. Setiap kali hauzah tu berlangsung, maksudnya Syiah ni ramai. Cumanya masing-masing taqiyah, ini bahasa Dr. Fairuz lah. Mereka bertaqiyah, macam mana kita nak tahu? Tak dah masuk rumah kita, tak dah masuk rumah jiran kita. Dan saya pun kat Jordan ada 2-3 orang yang suspek kat. Suspek lah betul ke brother ni kan, macam dahsyat lah. Suspek je lah, tak tahu nak cakap macam mana kan. So, dekat UK, dekat US, kalau tengok, Dr. Yasir pun baru ni ada jawab soalan pasal teologi Syiah juga. Dan diberikan nasihat-nasihat. Saya pun mula-mula macam payah juga nak terima pandangan tu. Nampak macam Dr. Yasir macam mula kempen untuk takrib lah, maksudnya kita kena bersedia yang kita berbeza, dalam masa yang sama kita akhirnya kena bersatu dalam komuniti. Sebab akhirnya ada kos yang lebih besar daripada tu. Kalau isu-isu yang berkaitan dengan Islam, kita kena tetap bersama. Walaupun ya saya payah nak faham situasi dekat UK dengan US sangat berbeza. Cuma saya ada satu anggapan bahawa kalau satu masa nanti kita akan berada dalam situasi yang sama, tak heran kalau kita pun akan memerlukan pandangan-pandangan seperti mana Dr. Yasir Qadhi itu juga. So, kita pun kena takrib juga dengan Syiah. Dalam masa yang sama kita percaya Syiah itu sesat. Dia payah kan? Percaya Syiah itu sesat, tapi kita kena bersama dengan mereka ketika tunai haji, ketika kita tunai umrah, dan bahkan ketika kita solat di sebelah kita. So Allah Alam, dia itulah antara isu-isu yang ada. Okey, ada lagi? Ya, untuk saya sudah kot. Kalau ada apa-apa lagi. Saya harap soalan saya, kalau jawapan saya itu payah difahami, ambil apa yang faham. Dan kalau yang tak jelas tu tolong tanya lah. Dan kalau rasa macam dah complicated sangat, tak apa. Dia bukan wajib pun untuk memahami dengan detail. Nanti kalau berlaku datang masalah, baru tanya balik.
Itu yang paling baiklah. Tapi kalau rasa kita nak menuntut ilmu dan nak memahami dengan mendalam, cuba untuk belajar sikit demi sikit lah soal ni. Sebab saya sendiri pun memahami complicatednya isu Syiah ni, baik dari segi sejarahnya sendiri, baik dari segi fractions, kemunculan grup yang ada, dan perubahan-perubahan yang berlaku daripada zaman demi zaman. So, saya minta maaf lah kalau ada memeningkan kepala sesiapa. Dan saya harap tak ada perkara yang saya tidak tahu, saya mudah-mudah sebut. Ada 2-3 perkara yang saya tak pasti, saya akan cakap saya tak pastilah. Selebihnya saya tawakal, serah pada Allah Ta'ala dengan ilmu yang saya faham daripada bacaan dan juga penerokan ilmu yang saya teroka dengan guru-guru saya. Mudah-mudahan dia barakahlah ilmu ni untuk puan-puan dan saya sendiri, insyaAllah. So, saya serah semula pada Masyidah. Ustaz, maaf Ustaz, saya Yes. baru teringat. Kalau ikut sabda Rasulullah tu kan, setelah wafatnya akan timbul 73 golongan yang pecah. Cuma yang selamat cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah 72 golongan ni semua telah ada exist Ustaz, ataupun masih lagi perpecahan tu masih lagi sedang berlaku? Adakah siapa-siapa yang membuat kajian mengenainya? Ada. Saya pernah tengok ramai orang try buat senarai itu. Sebab of course ni hadis Nabi kan. Bila hadis Nabi maksudnya para ulama akan timbullah curiosity untuk tahu apa 73 tu. Antara yang saya suka adalah, saya tengok kenyataan yang daripada siapa, tapi dari salah satu pandangan tu disebut apa? 73 itu adalah nombor yang melambangkan banyak. Dia bukan secara spesifik 73. Dia melambangkan betapa ramainya, betapa banyaknya pecahan. Tapi dalam hadis tersebut juga beritahu yang dia apa ya, kalau ikutkan hadis tu, bagi kita tengok dari ketiga golongan tu. Saya nak confirmkan saya punya ingatan juga. Macam mana hadis ketiga golongan tu? Katakan dia. Saya check. Tak saya salah ingat hadis. So hadis tu adalah iftaraqat al-yahud ala ihda أو 72 فرقة اتفرقت نصارى على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. Umat aku terpecah kepada 73 golongan. Okay. 72 fil nar, 72 di neraka, wahidatun fil jannah, satu di syurga, wahia al-jamaah. So apa yang saya faham daripada beberapa bacaan yang saya pernah buat, lama dah tertengok semula hadis ni. Daripada hadis yang pertama, sebab dia ada 2 ataupun lebih riwayat yang ada tentang 73 golongan ni. Daripada riwayat yang ada itu, dia memberikan gambaran bahawa Nabi menyatakan umat aku terpecah kepada 73. Nabi masih define 73 itu sebagai umat. Itu antara hadis yang ada lah. Salah satu lagi hadis riwayat yang ada adalah 72 dekat neraka, 1 dekat syurga. Dan itu adalah jamaah. So para ulama cuba untuk menyatukan juga hadis yang berbeza ini. Antaranya adalah mereka akan mengatakan 73 itu, yang pertama dia kata 73 itu adalah nombor yang banyak, melambangkan ramai, banyaknya pecahan yang akan berlaku. Okay. Dan bila Nabi mengecualikan 1 saja ke syurga, itu menandakan satu tarhib, amaran daripada Nabi SAW supaya kita masing-masing menjaga kita punya pegangan. Bukan pegangan kepada grup, tapi pegangan kepada ketulinan akidah dan syariah kita ni. Supaya kita tak salah faham bahawa grouping itu bermaksud kumpulan yang spesifik. Tapi dia lebih kepada kumpulan tu ramai akan terpecah-pecah. Yang penting kita berada dalam satu fikrah ni, iaitu berpegang dengan kefahaman yang sama. Bukan kesalahan kefahaman yang sama. Kita menjaga ketulinan agama ni dari sudut akidahnya, keimanannya, ibadahnya. Dan kita tidak mengambil agama ini daripada sumber-sumber yang bertentangan daripada agama ni.
So itu antara saranan-saranan yang saya jumpa lah. Dan ada je percubaan untuk menyenaraikan 73 itu apa. Of course nama-nama yang kita sebutkan tadi kan Syiahnya, dan Syiah pun terpecah kepada banyak golongan. Ada juga percubaan yang memang dijumpa 73 tu sendiri. Saya tak ingat siapa yang buat benda tu. Tapi ada juga percubaan ulama yang bila dikumpul cukup 73 tu dan memang semua tu sesat, satu saja yang selamat iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita pun sedar Ahlussunnah wal Jamaah ni pun ada pecahannya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah pun ada pecahannya juga. Sebab tu poinnya apa? Supaya kita tahu yang walaupun Nabi sebut jamaah itu satu, satu saja yang selamat. Itu bukan bermakna kita ni satu saja. Kita tetap akan terpisah-pisah selagi mana kita berpaut kepada satu kefahaman, satu standard pengambilan sumber agama yang sama, berdisiplin, bertenang dan juga penuh dengan penuh dengan ketelitian dan tidak terburu-buru, tidak buat satu keputusan yang ekstrim, maka kita akan sentiasa berada dalam golongan yang Nabi gelar sebagai jemaah. Sebab kalau ikut jemaah tu hanya satu saja, tengok hari ni umat Islam terpisah macam mana kan. Dan kita kena terima bahawa kita memang akan terpisah dari macam-macam segi selama-lamanya. Kita hanya akan sama satu sajalah, iaitu akidah kita yang paling basic, kita percaya Allah Ta'ala, Rasulnya. Keimanan, rukun iman, hadis Jibril itu adalah benda yang akan kita berbawa sampai akhir zaman. Sebab tu salah satu Ibn Rajab Hanbali sebut dalam syarah hadis yang pertama ni, salah satunya perkara yang akan fix sama antara kita semua adalah hadis pertama ni. Kan? Hadis Jibril ini adalah hadis yang akan mengikat kita, yang mengajarkan kita tentang Islam, iman, ihsan dan asyaratus sa'ah ni. Itulah satu-satunya hadis yang akan mengikat semua orang yang akan bergelar jamaah ini sampai ke akhir zaman. Ahlussunnah wal Jamaah kan. Itulah yang akan sama yang mengikat kita semua. Kalau berbeza dengan hadis Jibril ini, maka kita tidak tertakluklah kepada gelaran jemaah. Itu setakat yang saya boleh ingat sekaranglah tentang soal 73 golongan tu. Selebihnya memang kena buat carian lagi lah untuk memahami tentang soal 73 golongan. Okay. Jazakallah khairan Ustaz. Kita makan masa sampai ke 10.50 ni. Tapi tu Ustaz, kepastian dia walaupun kita tak sampai lagi kepada tajuk kita sepatutnya, tapi perbincangan ni masih lagi tak habis kan Ustaz. Itulah pertama kali lah saya dengar berkenaan dengan Bani Alwi ni kan, Alwi yang dikaitkan dengan kebanyakan dia dikaitkan dengan sultan daripada sultan Raja Perlis lah kan. Dia salah seorang pemimpin keturunan Nabi SAW ni lah. Tapi kebanyakan kita akan faham bila sebut keturunan SAW, kita kebanyakan keturunan Habib sahajalah kan, daripada Yaman. Kan sebenarnya banyaklah kalau kita nak fahamkan, maksudnya kalau kita orang awam yang tak belajar macam saya lah kan, bila dia sebut keturunan Rasulullah SAW, kita mesti ingat kenapa belah Yaman saja keturunan Rasulullah SAW, padahal dia betul saya cakap dekat Jordan pun ada kan, Raja Jordan tu sendiri kan Syarif kan, daripada Makkah lagi dia, kalau ikutkan dia punya jujur galuh dia lagi kuat daripada Habib kan. Habib ni daripada sebenarnya Alwi juga kan Habib ni kan. Dia punya Ahmad Al-Muhajir ni kan, daripada lebih ke Yaman, ke Yaman, ke sana mulanya keturunan Habib ni kan. Dan kita disebutkan habaib tu datang daripada mana sebenarnya kan, di perkataan habaib tu sebenarnya kan. Dan kita bila kita sebut habaib tu mesti ada ganjengan Rasulullah SAW di belakang nama habaib tu. Ustaz, rasanya perbincangan kita masih lagi tak habis rasanya. Dia takkan habis. Bab Hadis Sa'diyah tu mungkin kita akan sambung pada sesi akan datang lagi. InsyaAllah saya harap kelas kita tak ada sikit lagi lah lepas ni kan, sebab panjang topik dia kan, sama-sama sambung kan. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas penyampaian hari ini, ilmu-ilmu yang manfaat. Sirah ni saya rasa berkaitan dengan tauhid kita juga Ustaz kan, akidah kita. Kalau kita ambil sesuatu sirah tu daripada jalan Tegalu yang tak betul, dia akan mesongkan kita punya kepercayaan, dia mesongkan kita punya vision kan, kita punya point untuk masa depan kita tu macam mana kita bawa nak didik anak-anak kita. Kalau kita dapat daripada sumber ilmu yang tak betul, tak benar kan. Alhamdulillah Ustaz, tak syida saya sangat menghargailah apa yang kita dapat hari ini, terutamanya dengan keturunan Nabi Muhammad SAW ni lah kan, banyak pecahan-pecahan dia kan. So terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Kita endkan sesi kita tentang kafarah dan
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita pun sudah habis pada sesi seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi Ustaz, lagi 2 minggu Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih semua atas perhatian pagi ini. Sama-sama. Bersama semua. Sama-sama semua. Dengan itu saya akan sesi kita ni yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.